أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil haqqi basyiran wa naziran mu'inan wa mubinan qaila may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad khasira khusranan mubina. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan iradahnya Allah Subhanahu wa taala, dengan redanya Allah Subhanahu wa taala, maka disatukan hati kita pada hari ini, pada pagi yang penuh kemuliaan ini. Allah Subhanahu wa taala hadirkan hati kita untuk kita sama-sama bersama-sama di dalam satu majlis ilmu, yang mana kita katakan sebagai satu majlis ilmu ataupun diskusi ataupun majlis taklim, yang mana semuanya kita tadi ni kan termasuk di dalam bawah, insya-Allah bawah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum daripada itu, puji-pujian dan salawat dan salam kita rafakkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan bahawasanya kita tadi ni kan untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyara. Siapa yang selawat ke atas dengan satu selawat sahaja, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepada mereka. Jadi maknanya salawat Allah Subhanahu wa taala ke atas kita tidak sama seperti macam salawat malaikat ke atas kita, tak sama juga seperti macam manusia salawat ke atas kita. Semuanya berbeza-beza. Yang mana Allah Subhanahu wa taala salawat ke atas kita, maknanya Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat ke atas kita. Yang mana para malaikat diselawatkan ke atas kita, Allah Subhanahu malaikat tadi kan minta doa keampunan ke atas kita. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala ampunkan kepada kita. Sebanyak berapa? 10 kali. 10 kali selawat. Yang mana kalau kita tadi ni kan, kalau kita manusia bersalawat kepada kita tadi ni, maknanya apa? Maknanya mintakan, tambahkan rahmat ke atas kita. Itu. Maknanya kita ni dianjurkan sangat-sangat supaya di dalam bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selain daripada acara-acara yang biasa diwawarkan ataupun dilaksanakan, selain daripada itu kita perbanyakkanlah selawat, bersendirian di rumah, berjamaah dan sebagainya. Majlis selawat itu amat penting. Jadi saya ucapkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kepada barisan AJK Masjid Al-Sultan Abdullah, barisan penganjur daripada Pintar, daripada penyelidik Jaim, yang mana sudi menjemput hamba ni untuk bersama-sama orang kata apa, mengenali, merapatkan silaturahim bersama dengan masyarakat Masjid Tanah ini, insya-Allah mukim kawasan sinilah. Walaupun kalau kita nak tengokkan penceramah ataupun guru takmir yang berada di Melaka tadi ni kan, kalau ikut bancian, bukan bancian, ikut rekod berjumlah hampir 800 lebih. Ramai. Cukup ramai. Bukan kaling-kaling, orang panggil apa? Bukan kaling-kaling. Bukan biasa-biasa, 800 lebih yang telah ditemuduga oleh Mufti Kerajaan Negeri Melaka dan diberikan tauliah dan ada sijil untuk menyampaikan dakwah, sama ada di segi bahagian Quran, sama ada di segi bahagian kitab. Mereka ini semuanya yang berkelayakan. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin,
Allah Subhanahu Wa Taala yang sebaik-baik perancang. Makanya dia meletakkan saya di sini. Walaupun saya ni bukan orang yang berkelayakan, walaupun saya ni orang yang tidak dikatakan sehebat seperti macam pendakwa-pendakwa yang cukup ada di Melaka ini, maka sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan saya di sini. Makanya kita terpaksalah akur. Dengan harapan mudah-mudahan majlis yang kita anjurkan pada hari ini insya-Allah memberikan kebaikan kepada kita. Dan tak lupa juga berkenaan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan orang yang hadir di dalam majlis ilmu. Seperti macam yang diriwayatkan daripada riwayat Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma." Siapa yang menempuhkan satu jalan untuk menuntut ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan satu jalan dia mencapaikan ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi matlamat kita hidup di dunia ini tak lain tak bukan adalah untuk akhirat. Di mana akhirat yang kita cita-citakan ialah syurga. Yang mana Rasulullah anjurkan ialah yang paling bagus sekali kamu kena mohon ialah Jannatul Firdaus. Sebab apa Jannatul Firdaus? Sebab Jannatul Firdaus ini adalah orang panggil apa nama? Di dalam seperti macam termaktub di dalam surah Al-Mu'minun, mereka inilah yang mempunyai yang kata apa nama? Warisun. Ulaika humul warisun allazina yarisunal firdaus. Golongan orang yang beriman yang dijanjikan Allah Subhanahu Wa Taala seperti dalam suratul Mu'minun. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun dan sebagainya. Ada ciri-ciri umat Islam, umat mukmin yang sejati yang Allah SWT janjikan mereka inilah yang mewarisi Jannatul Firdaus. Jadi cara dia macam mana? Cara dia ialah antara daripada selain kita buat ibadah secara amalinya, makanya kita hadir di dalam majlis ilmu ini sebagai satu tuntutan ibadah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Talabul ilmi maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Menuntut ilmu. Al-ilmu al-ilm dekat situ yang maknanya ulama di dalam ilmu nahwu ni mengatakan ilmu yang telah dikenali. Apa dia? Tak lain tak bukan ialah ilmu yang bersifatkan kepada agama. Talabul ilmi faridatun, wajib ala kulli muslimin, ke atas setiap mukallaf, setiap muslim wa muslimat. Dan ada kata ulama mengatakan apa? Utlubul ilma hatta fis sin. Ada ulama mengatakan apa? Menuntut ilmu sampai ke negeri Cina. Jadi dekat sini Allah Subhanahu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjurkan siapa yang menuntut ilmu, menuntut jalan untuk menuntut ilmu, nescaya Allah Subhanahu taala memberikan dia jalan mudah di dalam syurga. Wa majtama'a qauman min baitin min buyutillah. Tidak ada satu kaum yang berhimpun di dalam rumah di antara rumah-rumah Allah, iaitu masjid, tempat ibadah, yatluna kitaballah, yang bertalaqi ataupun yang menuntut perbahasan berkenaan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, wa yatadarasuna bainahum, sama-sama mengulang kaji atau sama-sama menuntut ilmu, illa nazalan alaihimus sakinah. Tidak lain kecuali Allah Subhanahu wa taala akan letakkan di dalam hati mereka ialah sakinah. Sakinah adalah semua manusia cita-citakan. Baik orang miskin, baik orang kaya. Orang kaya kalau tidak ada sakinah, apa maksud sakinah? Ialah ketenangan jiwa. Orang kaya banyak duit tapi jiwa tak tenang. Ada juga orang miskin yang tak ada duit langsung, jiwa tak tenang. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hadis yang dibawakan oleh riwayat Muslim tadi ni kan, siapa-siapa yang duduk di dalam rumah Allah, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu, janji dia apa? Dapat sakinah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, di bawah payungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa qafathumul malaikah, di bawah sayap-sayap para malaikat. Wa zakarahumullahu fi man indahu, Allah Subhanahu wa taala akan sebut-sebutkan hamba dia yang tadi ni di kalangan para malaikat. Allah SWT memuji seperti mana Allah SWT memuji di kalangan hamba, di kalangan malaikat tadi ni kan, oleh hamba dia yang semayang tahajud. Alhamdulillah kalau malam tadi siapa di kalangan kita tadi ni kan yang telah menunaikan salat tahajud, mungkin nama kita yang telah dinaikkan, disebut-sebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini buktinya. Inilah buktinya yang hamba aku yang aku maksudkan.
Seperti macam firman Allah SWT dalam suratul Baqarah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu atad'una man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Dialog di antara Allah SWT dengan malaikat nak menciptakan khalifah di atas muka bumi ini. Malaikat ini dengan rasa macam dia punya pengalaman, dia mengatakan apa? Ya Allah, ya Allah, mohon ampun, adakah kau nak menciptakan orang yang manusia yang orang yang telah merosakkan, melakukan kefahsyatan di dalam bumi ini. Allah SWT dia katakan apa? Aku lebih tahu daripada kamu. Tapi bukti dia bagi orang-orang yang solat tahajud. Dan antaranya ialah seperti macam orang yang hadir di dalam kuliah-kuliah di dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Jadi makanya kita ni orang kata tak terkecuali daripada yang disandarkan hadis tadi ni. Itu hadis yang diriwayatkan daripada Muslim. Jadi kembali balik kepada tajuk ataupun cadangan yang diberikan oleh penganjur berkenaan dengan perjumpaan kita pada hari ini, lebih kepada orang panggil apa nak? Tajuk dia ialah ceramah. Tapi nak katakan ceramah, saya ni bukan pandai berceramah. Nak katakan tazkirah, dan saya nak orang yang tak layak memberikan tazkirah. Nak katakan orang kata apa nak menyampaikan ilmu, saya bukan orang yang sebagusnya nak dibandingkan dengan 800 lebih guru-guru takmir yang lain. Tapi sekadar berkongsi maklumat, insya-Allah lah. Jadi yang mana kalau ada kesilapan ataupun kesalahan yang fatal, semuanya hasil daripada kelancangan mulut saya sendirilah. Dan tuan-tuan boleh refer balik kepada ustaz-ustaz ataupun ulama-ulama cendekiawan yang lebih bagus. Jadi awal-awal lagi saya minta maaf kalau sekiranya ada ucapan saya ni silap, bercanggah daripada teks ataupun daripada sumber yang autentik lah. Antaranya daripada Al-Quran dan daripada As-Sunnah, daripada ijma' ulama dan daripada qiyas. Mungkinlah kita sebagai manusia ni kan, kena pula kita bercakap depan orang yang ramai yang kita tak kenal. Nervous memang ada lah, tak boleh nak kata lah, nervous memang ada. Kalau kita dalam macam contoh kuliah saya, kuliah harian tadi ni kan, kita dah tak ada masalah. Sebab apa? Kita dah kenal kan. Kita dah kenal. Kemudian kalau ada kesilapan dan sebagainya, kita boleh perbetulkan dengan cara yang cepat melalui daripada WhatsApp. Jadi pada hari ini kita masuk kepada tajuk topik kita, ialah penjelasan isu-isu akidah berkenaan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ada di Malaysia inilah. Tapi saya nak bukakan kepada 3 topik yang utamalah. Antaranya yang pertamanya berkenaan dengan Islam sebagai agama negara. Kita nak mempertahan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau macam contoh kita duduk di Indonesia, kalau kita duduk di Thailand, kalau kita duduk di Filipina, kalau kita duduk di selain daripada Malaysia, maka kita tidak ada sumber kuasa yang mendukung bersama-sama untuk menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini. Jadi alhamdulillah kita duduk di Malaysia, kita ada sumber daripada pihak pemerintah berkenaan dengan agama Islam sebagai agama rasmi di Malaysia. Jadi kita bukakan yang tu dulu. Kalau tak ada, payah. Kita nak mempertahankan pun orang tak dengar cakap. Kita nak buat satu tindakan dan sebagainya, kita tidak ada kuasa dan sebagainya. Contoh kalau kita tengok di Indonesia dan sebagainya, kalau kita tengok firqah-firqah seperti macam firqah Syiah, kita tahu Indonesia bukan setakat 1-2 orang sahaja, ramai. Dan kita tahu Syiah hanya 4 sahaja kalau mengikut daripada qaul maqalat daripada ulama-ulama yang kurun yang ketiga, mengatakan 4 ni sahaja yang masih dimasuk di dalam jumlatul ummah, umat Islam tu sendiri. Selebihnya yang dikatakan yang ghulat, semuanya terkeluar daripada millah dinul Islam. Jadi maknanya yang masuk Syiah ke dalam Indonesia tu kita tak pasti. Syiah yang di segi sudut mana? Adakah dia Rafidah? Adakah dia Zaidiyah? Adakah dia Ismailiyah? Adakah dia Ibrahimiyah? Adakah dia Musiwiyah? Kita pun tak tahu. Sebab apa? Sebab bebas untuk menyampaikan dakwah dia. Tapi alhamdulillah di Malaysia kita masih lagi terkawal. Terkawal. Jadi itu kita tengok sumber kuasanya. Yang pertama sekali kita tengok Islam memang dah bertapak di bumi Malaya sekian lama. Beratus tahun. Sejak daripada Islamnya Muzaffar Shah, iaitu kerajaan negeri Melaka.
kerajaan negeri Melaka. Masuk dia ke dalam bumi Melaka tadi ni kan, kemudian dia Islam. Disebabkan apa? Disebabkan oleh pedagang-pedagang daripada luar, terutama sekali daripada Yaman dengan Timur Tengah, membawa barang dagangan dan membawa dakwah itu sendiri, seperti mana yang dianjurkan oleh Rasulullah dan sahabat-sahabat. Sahabat Rasulullah semuanya banyak bertebaran di bumi, menyampaikan dakwah Islam, hatta sampai meninggal di bumi Cina pun ada, tak balik kampung. Sama juga nak dapatkan Islam pada zaman dahulu melalui mulut ke mulut. Bukan sampaikan bebas macam tu saja. Jadi kalau kita tengok konteks Islam yang bertapak di bumi Malaysia, hatta sampai kanun undang-undang Melaka, kanun Melaka pernah pakaikan, diaplikasikan di bumi Melaka kita ini. Masalah bukan setakat masalah muamalat sahaja, masalah jenayah, hudud, qisas dan sebagainya, takzir dan sebagainya, semua pernah dilaksanakan. Pernah dilaksanakan. Itu sebelum datangnya penjajah. Bila mana datangnya penjajah, kita tengok antara yang pertama sekali perjanjian Pangkos 1874 yang pernah berlaku. Bermula daripada sketsa inilah memisahkan di antara peranan peranan undang-undang syariah yang berada di dalam bumi Melaya ini ataupun bumi Melayu ini. Dipisahkan daripada dua aspek. Yang pertamanya aspek awam, yang keduanya dipisahkan kepada aspek pribadi. Itu yang pertamanya. Kemudian bertitik tolak daripada itu, sampailah dikatakan sebelum daripada nak berlaku merdeka ini, Perjanjian Malayan Union 1946. Makanya usul ini dibawakan sekali di dalam untuk meminta kemerdekaan. Makanya undang-undang sibil, undang-undang Islam tadi ni kan mengikut daripada perjanjian awal-awal perjanjian Pangkor itu, disegakkan kepada hari ini. Itu pasal kalau kita tengok undang-undang kita tadi ni kan, antara sumbernya ialah yang pertamanya daripada undang-undang sibil persekutuan, yang kedua daripada undang-undang Islam. Tapi kita tak nafikan undang-undang Islam ataupun Islam yang berada di Malaysia telah dia kata diterima pakai pihak perlembagaan Malaysia. Dia walaupun dia salah satu daripada sumber undang-undang Islam yang berada di Malaysia, tetapi perlembagaan hanya membenarkan ianya dipakai terhadap orang-orang Islam sahaja. Gitu kita dah tahu dah. Kalau kita tengok di dalam senarai dua jadual dan jadual yang ke-9 yang mengatakan apa? Undang-undang Islam hanya terpakai ke atas orang-orang yang penganut agama Islam sahaja. Bukan setakat itu sahaja. Dari segi menggubal, dari segi menghukum, kesalahan-kesalahan, dibenarkan hanya setakat yang diberikan oleh persekutuan sahaja. Kalau kita tengok contoh, kalau kita katakan kesalahan-kesalahan jenayah yang diberikan kelulusan oleh Mahkamah Persekutuan, hanya dikatakan 3 tahun penjara sahaja, tidak lebih, ataupun 5,000 denda dia, ataupun sebatan sebanyak 6 kali sebatan, ataupun kesemua-semuanya sekali mengikut kepada terma yang telah ditetapkan oleh mahkamah, yang dibenarkan oleh persekutuan. Itu sahaja. Kalau kita ingat dalam undang-undang Melaka dulu dilaksanakan semua sekali. Undang jenayah, qisas, ta'zir dan sebagainya, muamalat dan sebagainya. Banyak. Tapi pada hari ini kita tengok lebih kepada nikah kahwin, muamalat dan sebagainya, hanya terhad sahaja. Kalau kita tengok semuanya dalam bidang kuasa jenayah Mahkamah Syariah tadi ni kan kita sebut sebagai Muslim Council, Muslim Court, ataupun Criminal Jurisdiction, Akta 1965. Itu berkenaan dengan sejarah yang mana Islam selepas daripada pemerintahan penjajah. Tapi kalau kita tengok kedudukan Islam sebagai agama utama yang kukuh melalui fasal yang 1 ataupun fasal yang ke-4 dalam perkara yang 11, Perlembagaan Persekutuan. Fasal 4 perkara 11 memperuntukkan kuasa negeri Melaka untuk menggubal dan menguatkuasakan undang-undang bagi memelihara agama Islam daripada penyebaran pengaruh kepercayaan agama, ajaran dan amalan bukan Islam kepada orang Islam ataupun ajaran yang menyimpang dalam agama Islam itu sendiri. Ini saya terpaksa kena baca dia punya teks, maknanya daripada petikan yang dikeluarkan daripada perkara 11. Tak boleh main cakap saja. Itu semua artikel dia.
Kemudian peranan bagi YDPA ataupun yang di Pertuan Agong. Kalau kita tengok dibacakan bersama dengan perkara yang ke-37 Perlembagaan Persekutuan, berdasarkan peruntukan yang tersebut, YDPA yang di Pertuan Agong kita mempunyai tugas tanggungjawab untuk memelihara Islam dalam masa pada setiap negeri-negeri, terutama sekali kepada negeri-negeri yang tidak ada sultan, iaitu negeri Selat, Melaka dengan Pulau Pinang, termasuk wilayah persekutuan, termasuk negeri-negeri yang tidak ada raja. Itu peranan bagi YDPA untuk menjaga status Islam tu sendiri. Itu baru kita faham Islam. Kemudian kalau kita rujukkan balik, Islam ni banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipesankan kepada sahabat, akan datang berlaku kepada umat aku ini terpecah hanya kepada 73 golongan. 73 golongan. Seperti macam hadis riwayat daripada Abu Daud, fa innahu may ya'ishu minkum min ba'di fasayar ikhtilafan kaseeran fa 'alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajiz. Itu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Berlakunya perpecahan di kalangan umat akhir zaman. Seperti mana yang diriwayatkan di dalam hadis yang lain, Rasulullah daripada riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum, firman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iftaraqat yahudu ala 71 firqatan. Orang Yahudi akan terpecah kepada 71 firqah. Macam-macam firqah lah. Kalau siapa buat perbandingan agama, dia tahu firqah nama-nama dia dan sebagainya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waftaraqatin nasara ala 72 firqatan. Orang Nasrani, orang Kristian terpecah sampai kepada 72 golongan, kelompok, firqah, akidah. Kemudian Rasulullah tekankan lagi, wataftariqu ummati. Umat aku ni akan terpecah ala salasi wa sab'ina firqatan, 73 golongan, lebih banyak lagi daripada golongan Yahudi dengan Nasrani. 73 golongan, kita katakan firqah dan sebagainya. Ulama mentafsirkan hadis ini, ulama mengatakan apa? Bukan yang dimaksudkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah firqah dalam bentuk masalah fiqh, masalah muamalat dan sebagainya. Itu termasuk di dalam ikhtilafu ummati rahmatan lil alamin. Kata ulama mengatakan apa? Khilaf yang berlaku di kalangan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah fiqh dan sebagainya, itu rahmat. Itu kita tak nafikan. Tetapi yang Rasulullah maksudkan ini adalah dalam masalah akidah. Itu pasal kalau kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencela berkenaan dengan golongan Qadariyah. Golongan Qadariyah. Rasulullah mencela golongan-golongan tersebut. Maknanya mengatakan apa? Qadariyah bukan ikhtilaf di dalam masalah fiqh. Dia masalah tunjang, iaitu berkenaan dengan akidah. Kemudian selepas daripada itu timbullah golongan Jabariyah, Murji'ah, golongan Mu'tazilah, golongan Khawarij, golongan Syiah, golongan Musyabbihah dan sebagainya yang akan kita bahaskan sebentar lagi. Itu. Jadi kalau kita faham berkenaan dengan itu, makanya kita kena tahu di dalam status Malaysia tadi ini kan ada Islam itu sendiri. Kemudian siapa yang juru ta'rif berkenaan dengan Islam yang kita pegang kepada hari ini, iaitu Islam yang bawakan 4 mazhab, iaitu fiqh yang mu'tabar, fiqhul akbar yang mu'tabar, Abu Hanifah, Hanafiyah, kemudian Malikiyah, kemudian Syafi'iyah, kemudian Hambali. Kemudian di dalam masalah akidah itu sendiri, yang kita pegang, yang kita anuti ialah Ahlussunnah wal Jamaah yang kita nak bahaskan pada hari ini. Kemudian yang ketiganya, kita nak tengok dari segi amalan kita, insan kita tadi ni kan, yang mana kita buat amalan-amalan harian kita tadi ni kan bersumberkan daripada mana. Kalau ada firqah-firqah, adakah firqah itu tersebut landasan dia, adakah landasan yang diiktiraf ijma' ulama ataupun tidak. Kita kena tengok di sudut tu. Sebab apa? Itu hak kita sebagai orang Islam yang matlamat kita nak masuk ke dalam syurga.
Kita tak nak mahu masuk dalam golongan-golongan yang Rasulullah sebutkan 73 golongan yang mana satu sahaja yang betul, yang lain semuanya yang silap. Ada sebilangan yang silap tadi ni kan, ada yang keluar daripada millah Allah Subhanahu wa taala, yang mereka tidak perasan. Ada sebahagiannya hanya dikatakan sebagai sesat sahaja. Yang pertama tadi ni kan keluar kufur, murtad, irtad. Yang keduanya hanya disebutkan sebagai sesat sahaja di dalam masalah akidah sahaja, tapi tidak dikatakan sebagai golongan yang kufur. Itu. Tapi kalau di dalam negara Malaysia berteraskan dasar ahli sunnah wal jamaah, akidah dia ialah ahli sunnah wal jamaah, akidah dan akhlak ummah. Itu yang maksud dikatakan Islam dekat situ. Kalau kita tengok dasar ini termaktub dalam perkara 3 _1, perlembagaan persekutuan yang memperuntukkan bahawa Islam ialah agama bagi persekutuan Islam tu. Manakala tafsiran Islam dalam perlembagaan telah diperincikan lagi menerusi keputusan muzakarah fatwa kebangsaan kali yang ke-8 pada 25-26 September 1984. Tuan-tuan mungkin ingatlah, sebab tuan-tuan dikatakan sebagai senior di kawasan-kawasan ni, mungkin ingat pada zaman tu, mungkin ada zaman tu, kertas bilangan 2/8/84. Itu punya tarikh dia, perkara 4.2 dalam kurungan 2 mengenai aliran Syiah. Antara di dalam kertas tersebut menetapkan keputusan seperti apa? Menetapkan, antara di dalam surat tersebut dikatakan apa? Bahawa umat Islam di Malaysia hendaklah hanya mengikut ajaran Islam yang berasaskan pegangan Ahlussunnah wal Jamaah dari segi akidah, dari segi syariah dan dari segi akhlak. Itu jelas. Kemudian menyokong dan menerima cadangan pindagaan perlembagaan persekutuan perlembagaan negeri-negeri bagi memperuntukkan dengan nyata bahawa agama bagi persekutuan negeri-negeri hendaklah agama Islam yang berasaskan pegangan Ahlussunnah wal Jamaah dari segi akidah, syariah dan akhlak. Itu fatwa kebangsaan tahun 84. Kalau kita buka lah di dalam IQ ataupun di dalam JAKIM pun ada juga, di dalam buku teks berkenaan dengan aliran-aliran agama, aliran-aliran kata isu-isu akidah, kalau kita cari pun ada. Ataupun kita cari, kalau kita pergi dekat jabatan-jabatan yang berkuasa tadi, kita minta simpan salinan tu, supaya kalau ada orang yang bercanggah dengan akidah kita, akidah yang dianuti oleh masyarakat kita, makanya kita boleh buat aduan dan sebagainya. Tapi mesti kena ada bukti dan sebagainya. Terkadang-kadang orang ni dia taqiyah lebih. Tu kita kena jaga-jaga itulah. Taqiyah tu masalah. Taqiyah tu, orang kata apa nama? Berselindung. Dekat depan macam ni, dekat belakang macam ni. Hakikatnya macam tu. Hakikatnya lain. Itu yang pernah orang kata pernah diguna pakai oleh golongan-golongan seperti kita katakan sebagai macam golongan Murji'ah. Bagi kepada golongan Khawarij, dia anggapkan fatwa dia seperti macam Khawarij. Tu Murji'ah. Tapi kalau dia pergi kepada golongan Qadariyah, dia berfatwa seperti macam golongan Qadariyah. Itu Murji'ah. Kemudian kalau kita tengok seperti macam Syiah pun begitu juga, ada taqiyah dia. Itu kita kena tahulah. Itu saya bacakan berkenaan dengan sumber kuasa. Kemudian itu kita tanya berkenaan dengan akidah, syariah dengan akhlak. Tak pasti lagi. Ahlussunnah wal Jamaah belum sebutkan lagi. Muzakarah khas Jawatan Kasuafat Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Malaysia yang bersidang pada 1996 telah memutuskan bahawa umat Islam hendaklah hanya mengikut ajaran Islam yang berasaskan pegangan Ahlussunnah wal Jamaah dari segi akidah, syariah dan akhlak pada 1996 5 Mei. Barulah diperincikan secara berperingkat. Masuklah klausa berkenaan dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Sebelum tu tak ada lagi. So, hanya Islam saja. Kan? Dan mereka dah lama dah tengok ada firqah-firqah yang lain memasukkan. Raja-raja Melayu dia bersidang. Kena wujudkan macam ni. Islam tu kena jelaskan lagi macam ni. Sebab Islam tu kan banyak. Firqah tu banyak sangat. Kemudian pada tahun-tahun yang seterusnya tak cukup lagi ni, kita kena perincikan lagi, masuk kepada Ahlussunnah wal Jamaah.
Bila dah ada perkataan Ahlussunnah wal Jamaah, makanya kita alhamdulillah lah. Jadi firqah-firqah yang lain seperti golongan-golongan Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Musyabbihah, Mujassimah dan sebagainya tidak boleh menetap di sini. Walaupun kesemua mereka menggunakan Al-Quran yang sama seperti macam kita. Walaupun kesemua mereka menggunakan Al-Hadis seperti macam kita juga. Tapi tafsiran mereka dimasuk dalam tafsiran golongan yang minoriti. Golongan yang syaz, yang mana Rasulullah mengatakan apa? Kalau kamu termasuk dalam golongan syaz, dengar daripada petikan orang golongan-golongan yang syaz, maka kamu lari mendapatkan golongan yang sawadul a'zam, golongan yang majoriti, yang ramai. Majoriti yang dianggapkan sebagai majoriti yang ramai. Kalau kita tengok kan berkenaan dengan majoriti umat Ahlussunnah wal Jamaah di atas muka bumi ini cukup ramai. Cukup ramai. Kalau kita tengok di Malaysia, antaranya lah majoritinya Ahlussunnah wal Jamaah, Ahlussunnah wal Jamaah. Syiah tak ada. Dia memang ada lah 1-2 orang sahaja. Nak banteras tak boleh sebab mereka menggunakan kebebasan beragama. Masih lagi di dalam perbincangan yang panjang lah berkenaan dengan golongan-golongan mereka ni. Kalau kita nak katakan berkenaan dengan majoriti itu, ya. Kalau kita tengok di antara Indonesia, Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, di bumi Jazirah Arab, di bumi Morocco, di bumi kata apa nama Afrika, Mesir dan sebagainya, kita tengok. Dia tak jumpa pula. Bila time kita nak, dia tak jumpa. Okey, macam kita tengok dekat Morocco. Mazhab dia mazhab Maliki. Tapi akidah dia Ahlussunnah wal Jamaah. Sekarang kita guna pakaikan istilah Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah akidah. Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah akidah. Tapi kalau dalam masalah fiqh, kita tengok kepada mazhab yang 4 tu. Kalau Morocco, mazhab dia Maliki. Aljazair, mazhab dia Hanafi. Ahlussunnah wal Jamaah juga. Tunisia, mazhab dia Hanafi, Ahlussunnah wal Jamaah. Libya, mazhab dia mazhab Hanafi, Ahlussunnah wal Jamaah. Turki, mazhab dia mazhab Hanafi, Ahlussunnah wal Jamaah. Mesir ada yang Hanafi, ada Asy-Syafi'i, tapi dalam masalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Iraq ada yang mazhab Hanafi, ada mazhab Ahlussunnah, ada yang sebahagiannya daripada Syiah yang kecil. Di Iraq. Di Iraq kita tahu kan pada ketika zaman dahulu, sekarang ni bila mana jatuh Saddam Hussein, Syiah tu lebih banyak lah. Tapi masih lagi ada Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi ditindaslah. Kalau kita tengok perkampungan-perkampungan yang akidah di Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah mazhab yang 4 tadi ni, mereka tidak diberikan peruntukan. Kita tengok sejarah, kata apa nama, berita-berita yang sampaikan kepada telinga kita. Dizalimi. Itu yang berlaku ke atas bumi Iraq. India mazhab dia Hanafi, Ahlussunnah wal Jamaah. Pakistannya mazhab Hanafi, Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian ada sebahagian kecil yang Ismailiyah, yang dikatakan Aga Khan. Di kawasan mana? Kawasan Pakistan. Ada, bukan katakan tak ada. Indonesia mazhabnya Syafi'i, Ahlussunnah wal Jamaah. Filipina Syafi'i, Ahlussunnah wal Jamaah. Thailand pun Syafi'i, Ahlussunnah wal Jamaah. Malaysia Somal Syafi'i, Somalia tu kan, kita tengok tempat bergolak tu kan, mazhab dia Syafi'i, Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian di Sudan mazhab dia Hanafi, Ahlussunnah wal Jamaah. Nigeria Hanafi, Ahlussunnah wal Jamaah. Afghanistan mazhab dia Hanafi, Ahlussunnah wal Jamaah. Lebanon mazhab dia Hanafi, Ahlussunnah wal Jamaah. Ada sebahagian yang Syiah, sebahagian kecil lah. Hadramaut ada 2. Yang pertamanya mazhab Syafi'i, Ahlussunnah wal Jamaah. Ada juga di kawasan Yaman tu, ada juga yang Syiah Ismaili. Hijaz mazhab dia Syafi'i, ada yang Hanafi, Ahlussunnah wal Jamaah. Sedikit saja yang Hambali, yang dalam mazhab dia mazhab Hambali, tetapi ada sebahagian dia yang berselindung tu yang kita nak katakan tu. Ada yang golongan yang ambil daripada petikan golongan-golongan makal daripada ulama-ulama yang terdahulu yang katakan sebagai maqalat musyabbihah. Tu. Di Yaman ada sebahagian Zaidiyah, ada sebahagian Syafi'iyah. Di Iran Syiah 12, Isna Ashar.
Yang kita katakan pada hari ini, Syiah tidak boleh masuk ke dalam bumi Malaysia. Walaupun pada zaman dikatakan kurun yang kedua, ketiga, ada Syiah-Syiah yang termasuk di dalam golongan-golongan yang boleh diterima pakai di dalam masalah ibadat fiqh. Kalau tidak ada, orang kata, sumber daripada 4 mazhab tersebut, dia ambil daripada pendekatan yang dibawakan oleh Syiah. Ya kan? Pendekatan yang dibawakan oleh Syiah. Tapi bukan Syiah yang gulat lah. Di segi masalah fiqh sahaja, tetapi dalam masalah akidah tetap tunjang mengatakan kami dengan kamu tidak sama. Kami dengan kamu tidak sama. Seperti macam seperti macam Sayyidina Ali pernah berpesankan kepada sahabat terhadap golongan Khawarij. Dia tidak memerangi. Dia katakan apa? Aku tidak akan mula berperang dengan kamu. Sebab dia tahu pegangan Khawarij ni macam mana. Aku tidak akan mula berperang dengan kamu. Kalau kamu masuk ke dalam masjid, makanya aku tidak akan mula menghalau kamu. Tetapi kena jaga-jaga. Bila dia mati, kita tidak boleh semayangkan ke atas jenazah dia. Dia memberi salam, kita tidak boleh menjawab salam ke atas mereka. Itu yang dikatakan, diucapkan sendiri oleh Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Begitu juga golongan Qadariyah, yang mana para sahabat seperti macam Abdullah bin Umar, Ibnu Abbas dan sebagainya, mereka menjauhkan diri daripada golongan-golongan ini. Ja'ad bin Dirham antara contohnya. Mereka menjauhkan firqah-firqah mereka dan pesankan kepada kawan-kawan yang lain supaya jauhkan diri daripada mereka. Kalau mereka mati, jangan semayangkan jenazah ke atas mereka. Kalau mereka memberi salam, jangan jawab salam. Nak mengatakan apa? Peri pentingnya masalah akidah. Dia orang tak semayang ke? Semayang. Ja'ad bin Dirham tak semayang ke? Tak mengaji Quran ke? Mengaji. Semayang seperti macam kita. Tetapi itulah pesan para sahabat berkenaan dengan masalah akidah. Kita mesti kita mesti kena ada konsisten. Itu pasal kita nak tahu nak konsisten, kena belajar. Nak konsisten mesti kena belajar, menuntut ilmu. Ulama bukan hanya sikit, ramai. Ya kan? Kerajaan kita berikan peruntukan untuk menghidupkan, imarahkan di dalam majlis-majlis ilmu dan sebagainya. Itu dia. Kerja dia dah selesai. Kerja kita, ya kan? Takkan kita nak minta KDSP, ya kan? Walaupun penting sekarang ni kan, nak minta tu saja kan. Ni peruntukan untuk majlis-majlis ilmu ni kan, dah diberikan peruntukan sebagainya. Kita datang dengar sahaja, bukan setakat dengar sahaja. Belajarlah betul-betul kan, mengikut daripada piawaian yang Rasulullah sendiri mengatakan apa? Kun aliman au muta'alliman au mustami'an. Ada sahabat, ada yang lain mengatakan au muhibban fala takun khamisan fatuhlik. Jadilah kamu seorang guru yang menyampaikan ilmu. Sikit ilmu ada, sampaikan saja. Ada sikit, aku ada sikit ya ilmu, malu aku nak sampai. Ada sikit je perkataan, sampaikan. Sayyidina Ali mengatakan apa? Unzur ila ma qala wala tanzur ila man qala. Tengok apa yang dia nak cakap isi kandungan dia. Jangan kau tengok diri dia. Aku kenal budak ni mak rempit dulu ni. Jangan. Bila orang tu nak belajar sikit-sikit, nak menjadi sebagai seorang penceramah, sebagai guru dan sebagainya, dah berubah status dia dan sebagainya, kita kena menyongkong. Itu yang pertama. Ataupun jadi orang kata apa nama? Sebagai penuntut. Jadi bentuk macam kita ni lah. Apa syarat-syarat penuntut? Mesti kena ada kitab, mesti kena bawa buku catatan dan sebagainya. Itu beza di antara penuntut dengan pendengar. Tapi Rasulullah tetap juga memasukkan kategori orang yang mendengar, au mustami'an, orang yang mendengar, dengar elok-elok. Dia dengar elok-elok, kan? Ingatan dia kuat dan sebagainya. Tak apa lagi. Ataupun tak ada masa, au muhibban, kasihkan kepada orang yang menuntut ilmu. Wala takun khamisan fatuhlik, jangan jadi orang yang kelima. Semua dia tak nak, benci lagi ada. Orang buat majlis dan sebagainya, dia macam-macam dia cakap, makanya fatuhlik, binasa orang ni. Itu kita kena tahu. Berkenaan dengan, kalau kita nak tahulah, nak konsisten, nak berpegang kepada akidah yang sebenar, makanya kita kena belajar. Kena pula dekat Malaysia ni Ahlussunnah wal Jamaah. Bila kita tanya apa itu Ahlussunnah wal Jamaah, tergamam terus nak jawab macam mana. Tergamam terus. Kalau kita buat berkenaan dengan ujian lah kan, apa maksud Ahlussunnah wal Jamaah secara spontan, secara daruri.
Secara daruri maknanya secara pasti. Ramainya orang yang kalau kita katakan kanak-kanak macam mana sembahyang zuhur, ada 4 rakaat dia boleh jawab. Itu dikatakan sebagai secara daruri, sepantas, spontan dia boleh jawab. Tapi ahlu sunnah wal jamaah yang kita nak mempertahankan ni, bila kita tanya semua masing-masing ada sebilangan ramai daripada orang-orang Melayu kita masih lagi tidak jelas berkenaan dengan ahlu sunnah wal jamaah. Dia tahu hanya Syiah tu sesat, Syiah tu salah. Dia tahu golongan kata apa nama, Mujassimah tu salah. Dia tahu nama sahaja. Tapi maqalat daripada ulama-ulama itu, yang ulama kita mengatakan ini adalah ucapan-ucapan daripada golongan-golongan yang sesat, yang keluar daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka tak tahu. Banyak ucapan-ucapannya kalau kita tengok di dalam kitab Al-Ibana, dalam kitab Maqalat Islamiyah karangan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Maqalat Islamiyah, dia senaraikan nama-nama bagi golongan-golongan dengan dia punya ucapan-ucapan dia. Kalau tak cukup dengan tu, Abdul Qahir bin Abdul Qadir Al-Baghdadi, dia mengarangkan kitab Al-Farqu Bainal Firaq berkenaan dengan sejarah ataupun nama senarai-senarai nama firqah-firqah yang dianggapkan sebagai terkeluar daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Sebahagiannya sesat dan sebahagiannya dalalah, ataupun dikatakan sebagai keluar daripada millah Islam, agama Islam. Itu kalau kita tengok di dalam Farqul Bainal Firaq kalangan Al-Baghdadi, Abdul Qahir bin Abdul Qadir Al-Baghdadi, tahun 3 Hijrah, 3 kurun yang ketiga. Kurun yang ketiga. Kalau kita tengok betul-betul, kalau kita belajar betul-betul lah. Itu bila kita dah dapat, kita punya panggil apa nama, sumber untuk mempertahankan, seperti macam yang termaktub di dalam Fatwa Kebangsaan tahun 1996 menetapkan bahawa Islam di Malaysia hendaklah hanya mengikut ajaran Islam yang berasaskan pegangan Ahlussunnah wal Jamaah dari segi akidah, syariah, akhlak, memperlakukan pindaan kepada semua undang-undang negeri berhubung dengan hukum syarak yang saya bacakan tadilah. Boleh refer kepada rekod ni kalau rekod ni lah. Itu. Bila kita dah dapat sumber dia, barulah kita nak mempertahankan. Kita masuk kepada yang kedua daripada 3 yang saya nak bahaskan kepada hari inilah, Islam sebagai agama Malaysia kita. Yang keduanya maksud Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah, ulama mengatakan apa? Dia di antara 3 perkataan serangkai. Ahlu sunnah jamaah. Ahlun dari segi bahasanya dianggapkan sebagai kumpulan, keluarga, pengikut ahlu. Sunnah, kalau sunnah, kalau kita tengok Ibn Rajab Al-Hambali, dia mengatakan apa? Sunnah tu maksud dia apa? Wa muradul a'immah bisunnah, yang dimaksudkan orang kata apa nama, masyarakat berkenaan dengan status sunnah, apa dia? Al-tariqatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu jalan yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tariqatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita fahamlah apa dia tariqah dia, di segi dia punya ucapan dia, di segi dia punya tikrar dia, di segi daripada dia punya perbuatan dia. Allati kana 'alaiha wa ashabus salimah, yang mana jalan tersebut Rasulullah dan sahabat-sahabatnya lalui. Sahabat yang mana? Sahabat yang salimah. Sahabat yang salimah, yang bebas minasyubahat, yang selamat, sejahtera daripada syubhat wasyahwat wal ahwa. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa takrifan bagi sahabat? Takrifan bagi sahabat ialah insan, manusia yang pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada dalam satu majlis sekali sahaja seumur hidup ataupun beberapa kali. Sahabat yang pernah bertemu, bukan pernah melihat, yang pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang sahabat ni ada yang buta. Ibnu Ummil Maktum buta. Seorang sahabat yang buta, tetapi dia dianggapkan sebagai kategori sahabat juga. Itu sahabat. Sahabat yang mana? Fikrah dia yang salimah minasyubahat, yang selamat sejahtera daripada syubhat-syubhat. Wal wasyahawat, dan syahwat, ataupun golongan yang Imam Syafi'i mengatakan al-ahwa, seperti macam golongan Qadariyah dengan golongan Jabariyah yang berlaku pada zaman sahabat.
Dia punya pandangan dia, akidah dia, pemikiran dia dah mula pada zaman sahabat lagi. Begitu juga macam Syiah. Itu golongan-golongan yang dia katakan sebagai golongan yang bid'ah. Golongan yang bid'ah ataupun kita katakan sebagai golongan yang mengada-adakan fikrah dia di dalam Islam. Sedangkan Rasulullah tidak berfikir begitu, sahabat tidak berfikir begitu. Mereka ini. Tu kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Ataupun kita tengok daripada Imam Abul Baqa Ayyub bin Musa Al-Husaini Al-Hanafi, dia mentakrifkan secara detail sedikit. Dia katakan sunnah itu maksudnya di segi lughah at-tariqah, walau ghaira mardiyah, walaupun jalan tersebut tidak ridai. Itu di sudut bahasa. Wa syar'an, dan pada syaraknya pula, ismun li tariqatil maslukati fid dini, satu nama yang dilalui, satu jalan yang diredai, al-maslukati, yang dipegang di dalam agama, yang dijalan, dilalui di dalam agama. Salakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana jalan tersebut Rasulullah lalui, au ghairuhu mimman huwa alamun fid din, kas sahabah, selain daripada Rasulullah, sahabat, atba'ut tabi'in. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, seperti firman, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina min ba'di. Itu maksud sunnah yang dibawakan oleh Imam Abul Baqa Al-Ayyub, Imam Abu Baqa Ayyub bin Musa Al-Husaini Al-Hanafi. Itu takrifan secara detail sedikit. Dia katakan begitu. Sebab pesan Rasulullah, mestilah kamu alaikum bisunnati, wajib kamu bersama dengan sunnah aku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidina, dan bersama dengan khulafa'ur rasyidina. Khulafa'ur rasyidin, ijma' ulama mengatakan apa? Yang 4. Yang kita tahulah khulafa'ur rasyidin tu, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali. Mim ba'di, selepas daripada aku. Di segi apa? Di segi politiknya, di segi akidahnya, di segi syariahnya, di segi muamalahnya dan sebagainya, semuanya mesti kena ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Tu pasal bila timbulnya golongan Qadariyah, ramai sahabat mencela. Sebab apa? Sebab dia berbeza pandangan di segi fikrah dia, bukan di segi politik. Di segi fikrah dia, makanya mereka ini ditolak. Kemudian perkataan yang ketiga, al-jamaah. Al-jamaah ni pula banyak ulama yang mentakrifkan. Yang pertamanya, maksud jamaah ialah muslimin, kaum muslimin itu sendiri, ataupun dalam bahasa Arab, as-sawadul a'zam. Sawadul a'zam, pendapat ini yang diriwayatkan daripada sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari. Daripada siapa? Abdullah bin Mas'ud. Berdasarkan pendapat ini dapat diikuti oleh majoriti kaum muslimin, pendapat yang benar. Majoriti maknanya ramailah. Pendapat yang saya katakan awal tadi, pendapat yang ramai. Kalau pendapat yang sedikit, kata dia, tafsiran dia mengatakan apa? Itu pandangan yang syaz. Pandangan yang sikit. Siapa dia pandangan yang sikit? Seperti macam Syiah, Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, Mujassimah, golongan Murji'ah, golongan Bahaiyah dan sebagainya. Seperti macam riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yaqulu sami'tu Rasulullah, aku dengar sendiri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu inna ummati la tajtami'u 'ala dhalalah. Itu hadis Rasulullah. Sesungguhnya umat aku, bila ditakrifkan perkataan umat dalam erti kata al-jamaah, umat dekat situ, al-jamaah mengikut daripada Abu Mas'ud, daripada Abdullah bin Mas'ud ini, dikatakan jamaah itu ialah umat Islam. Berdasarkan daripada hadis ini, la tajtami'u ummati, la tajtami'u, inna ummati la tajtami'u 'ala dhalalah. Sesungguhnya umat aku yang majoriti ini tidak akan sepakat, tidak akan sepakat ke atas perkara yang sesat. Kita tengok ada yang sepakat ke atas perkara yang sesat? Tak. Walaupun ada yang pandangan mengatakan, Syiah mengatakan Quran masih tidak lengkap, kita sepakat ke? Tak. Kita tak sepakat. Dan kita yang saya bacakan tadi itu Ahlussunnah wal Jamaah, di kalangan ramainya tanah bumi tadi ni kan, majoritinya Ahlussunnah wal Jamaah.
Tidak sokong pandangan tersebut. Yang mana pandangan itu adalah pandangan yang syaz. Fa iza ra'aitum ikhtilafan, Rasulullah sambungkan lagi. Jika apa ya? Fa iza ra'aitum ikhtilafan fa 'alaikum bisawadil a'zam. Nanti hadis dia mengatakan apa? Jika kamu lihat perbezaan pandangan, fa 'alaikum, kamu mesti bersama dengan sawadil a'zam. Pandangan umat Islam tu ataupun majoriti umat Islam. Itu pandangan takrifan yang pertama. Takrifan yang kedua berkenaan dengan lafaz al-jamaah ialah apa? Imam yang peringkat dia sampai dikata sampai peringkat mujtahid. Mujtahid maknanya orang yang boleh istimbatkan hukum, orang yang mampu untuk mengeluarkan hukum-hukum dan sebagainya. Seperti apa daripada Ibnu Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Maknanya apa? Dia takrifkan al-jamaah dengan makna imam yang sampai kepada tahap mujtahid tidak akan sepakat ke atas perkara yang sesat. Kita tengok contoh kita ni kan. Kita ada rukun Islam, kita ada rukun iman dan kita ada rukun ihsan. 3. Yang pernah ditanyakan oleh Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulan daripada hadis tersebut 3, makanya tertubuhlah rukun Islam, rukun iman dengan rukun ihsan. Rukun Islam tu melibatkan dalam masalah-masalah ibadat dan sebagainya. Syahadah, semayang, puasa dan zakat dan sebagainya. Itu termasuk di dalam kategori ulama yang memikirnya dikatakan sebagai ilmu fiqh. Ilmu fiqh. Dalam masalah iman, ketuhanan, percaya kepada perkara yang gaib dan sebagainya, itu termasuk di dalam masalah usul usulul akidah ataupun fiqhul akbar. Kalau fiqhul asghar masuk dalam masalah-masalah fiqh. Fiqhul akbar termasuk di dalam masalah-masalah usul, iaitu dalam masalah-masalah tauhid dan sebagainya, akidah. Kemudian ihsan ni termasuk di dalam masalah apa? Akhlak dan sebagainya, ditakrifkan begitu. Kemudian ada pandangan yang lain mengatakan apa? Ihsan itu lebih kepada apa? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu berdasarkan daripada itu dikatakan masalah-masalah hati. Dia masalah-masalah ibadat dalam bentuk masalah-masalah khusus, masalah individu ni, hati ni kita ni. Makanya kat situ siapa yang lebih pakar? Tengok kepada orang yang berkemahiran di dalam ilmu tersebut. Kalau kita tengok di dalam masalah kita, masalah ibadat kita letakkan kepada masalah tariqah. Kalau di dalam Malaysia sendiri, dia punya katakan apa? Tariqah dia mesti sandarkan kepada Abu Junaid Al-Baghdadi ataupun daripada Imam Al-Ghazali. Sebab daripada fikrah mereka ini telah terbukti tidak menyesatkan dan sebagainya. Walaupun kita tahu di dalam tariqah dan sebagainya, tariqah ni banyak. Dalam Syiah pun ada tariqah, dalam Sunnah wal Jamaah pun ada tariqah, dalam Bahaiyah pun ada tariqah. Tariqah ni apa? Maksudnya jalan. Ada orang yang ambil jalan yang cara singkat dan sebagainya. Itu kita bincang di dalam masalah tariqah. Jangan kita gambangkan habis semua tariqah semuanya sesat dan sebagainya. Itu kita ni orang yang emosional. Bila ada satu golongan yang minoriti mengatakan tariqah itu sesat dan sebagainya, kita pun macam pahlawan. Kita pula mengatakan ini sesat dan sebagainya. Kita ni yang ada akal, kenapa kita tak fikir? Kan? Kita kena fikirkan. Itu dalam masalah tariqah dan sebagainya lah. Dalam masalah tasawuf dan sebagainya, kita pencikan tepi dulu. Kita masuk kepada Ahlussunnah wal Jamaah saja dulu pada hari ini. Kemudian pandangan yang ketiga. Pandangan yang ketiga mengatakan perkataan al-jamaah itu berdasarkan hadis daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa taftariqu ummati ala 73 millatan kulluhum finnar illa millatan wahidan. Qalu wa hiya man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Itu hadis dia berkenaan daripada Abdullah bin Amr. Tapi status hadis ni ada yang diperdebatkan. Di segi dia punya status dia, bukan katakan hadis yang maudhu', tetapi hadis dia boleh jatuh disebabkan ada perawi-perawi dia. Perawi-perawi dia hadis. Sebab kita bicarakan berkenaan dengan hadis, kita mesti kena ada dua ilmu, riwayah dengan dirayah. Kita bukan setakat membacakan matan hadis sahaja, kita membicarakan berkenaan dengan
Dirayah, siapa yang meriwayatkan dia tadi ni kan? Kita tengok satu. Tetapi status hadis tidak lagi dikatakan sebagai status hadis yang maudhu' dan sebagainya. Sebab apa? Ada perkataan kulluhum finnar, perkataan itu sahaja yang asalnya taftariqu ummati ala salasi wa sab'ina millatan, itu semua betul. Tetapi tambahan yang mengatakan perkataan kulluhum finnar illa millatan wahidan, itu tambahan daripada perawi-perawi hadis yang lain lah. Itu yang dikatakan apa? Status hadis ini. Itu pada satu riwayat. Riwayat yang lain hadis dia cukup banyak. Kalau kita tengok di dalam kitab apa saya katakan tadi, Abdul Qahir dalam Qadir tadi, Farqu bainal firaq, awal-awal lagi dia membicarakan berkenaan dengan status hadis yang membicarakan berkenaan dengan 73 golongan status hadis tu dibicarakan. Ada bawah dia punya kata apa nama, nota kaki dia tu dia ada rujukan. Ini riwayat daripada siapa nama dia, siapa nama dia. Tuan-tuan boleh buka. Kalau nak buka dekat ini, saya pun tak pandai nak buka. Saya cuma sampaikan benda yang saya mampu sahaja. Dia katakan kat situ, pendapat ini diriwayatkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Dia mengatakan apa? Al-jamaah hanya kena kepada sahabat sahaja. Selain daripada itu tak dianggapkan sebagai sahabat. Itu hanya pandangan Umar bin Abdul Aziz sahaja, yang kita menganggapkan sebagai khulafah yang kelima. Antara khulafah yang adil dan sebagainya. Perintah dia 2 tahun setengah saja, ada yang mengatakan sampai 3 tahun. Kan? Kemudian itu pandangan yang dia. Yang keempat, takrifan berkenaan al-jamaah ialah maksudnya ijma' kaum muslimin terhadap satu hukum dan prinsip yang harus diikuti oleh agama-agama lain. Kerana apa? Kerana maksud ijma' itu, perkataan ijma' itu, mereka ini dijamin oleh Allah SWT tidak akan tersesat. Seperti bab kata Imam Syafi'i, tidak akan terjadinya kelalaian dari tujuan Al-Quran, tujuan As-Sunnah dan tujuan Qiyas dalam hukum yang menjadi kesepakatan umat. Takkan terjadi kelalaian, kesilapan dan sebagainya. Tetapi kelalaian akan terjadi dalam sebabnya terpecahnya perpecahan umat Islam. Terpecahnya. Kita tengok dinasti tamadun, dinasti daripada Umayyah, kemudian daripada Abbasiyah, kemudian daripada generasi Osmaniyah dan sebagainya. Kita tengok salah satu jalur Sawadul Azam tadi ni kan majoriti dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun bukan daripada pemerintah. Kita tengok seperti macam zaman Abbasiyah, seketika zaman Ma'mun, Muqtasim, Qasim dan sebagainya, 3 tahun tersebut yang berlaku adalah kerajaan memilih akidah Mu'tazilah ketika itu. Manakah dikatakan sebagai pandangan-pandangan Ahlul Hadis dan sebagainya, pandangan Ahlussunnah wal Jamaah? Tetap juga Allah SWT peliharakan, ditimbulkan ulama-ulama yang lain. Yang paling terkesan sekali ialah Imam Ahmad bin Hanbal, nak mempertahankan akidah Ahlus Salaf dan sebagainya. Sebab ketika itu fitnah yang cukup kuat. Kita tengoklah yang paling besar sekali ialah qaul Ja'ad bin Waham. Dikatakan apa? Ahmad bin Daud, yang orang-orang ketika zaman itu dia mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Teori dia dibawakan kepada Khalifah Al-Ma'mun. Khalifah Al-Ma'mun pun terimalah dia punya akidah tersebut, dan dia sepakat mengatakan bahawa pemerintahan beta adalah Mu'tazilah. Sekarang pergi semak balik akidah-akidah mereka yang mengatakan siapa yang mengatakan Al-Quran itu qadim, makanya kita akan penjarakan dia atau sampai kita bunuhkan dia. Ribuan ulama mati ketika itu. Imam Ahmad bin Hanbal dia tidak menggunakan kaedah yang dikatakan sebagai takwil dan sebagainya yang dibawakan oleh Al-Kullab. Sa'id bin Muhammad Al-Kullab, ketika itu zaman mereka sama. Zaman mereka zaman yang sama. Seperti macam Al-Karabisi, Al-Muhasibi, zaman yang sama dengan zaman Imam Ahmad, tetapi dia lebih membawa pendekatan yang ilmiah. Imam Ahmad bukan kita katakan dia sebagai ulama yang tidak ilmiah, tetapi dia pegang teguh mengatakan Al-Quran adalah qadim. Tidak ada tafsiran lagi selepas tu, dia katakan. Itu pasal dia tidak sama pendapat dia dengan Al-Kalb. Bukan Al-Kalbi, pendapat Ibnu Kullab. Abdullah bin Sa'id bin Kullab dan pendapat Al-Haris Al-Muhasibi. Tapi dalam masalah-masalah yang lain,
Al-Haris Al-Muhasibi, Ibnu Kullab, dia mengatakan apa? Akidah aku dalam masalah-masalah yang lain, aku sama dengan Ahmad bin Hanbal. Sama. Siapa-siapa yang berbeza daripada pandangan dia, makanya terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Itu kata Ibnu Kullab, kata Al-Haris Al-Muhasibi. Dan teori dia ataupun manhaj daripada Ibnu Kullab dan daripada Al-Muhasibi, siapa yang membawakan? Teori dia, manhaj dia dibawakan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Sebab Imam Abu Hasan Al-Asy'ari lahir selepas daripada mereka ini wafat, meninggal. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari asalnya daripada Mu'tazilah selama 40 tahun, kemudian dia dapat bimbingan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, makanya dia keluar daripada mazhab Mu'tazilah. Mazhab Mu'tazilah dia belajar sendiri daripada orang yang alim yang kabir, daripada bapa tiri dia. Bapa tiri dia sendiri, pembesar yang besar, ulama yang besar ketika itu. Tetapi selepas daripada itu, dia dapat mimpi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ceritakan ni? Anak murid dia, semuanya faham, semuanya tahu. Hatta sampai Imam Zahir mengatakan begitu juga. Cerita dia semuanya ma'ruf, mengatakan dia keluar daripada. Kemudian dia mengkaji Al-Quran dan sebagainya, dia bawakan daripada manhaj Ibnu Kullab. Pasal ada golongan yang kecil tadi ni kan, dia mengatakan apa? Asy'ariyah ni bukan Asy'ariyah, dia golongan Kulabiyah. Sedangkan Kulabiyah bila kita buat analisa dan sebagainya, Kulabiyah ini tadi ni kan tak lain tak bukan mengikut daripada manhaj salafus salih, manhaj yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada sahabat dan sebagainya. Kan? Itu pasal kalau kita belajar mesti kena ada talaqi. Kita mesti kena ada sanad dan sebagainya. Kalau kita dengar daripada orang tu dan daripada orang ni, tu masalah. Kalau kita dengar daripada orang tu, dengar daripada orang ni, dengar daripada orang tu. Kata Abdullah bin Mubarak, innal isnada minad din. Isnad sebahagian daripada agama. Itu Ibnul Mubarak. Tabi'in. Walau lal isnad, kalau tidak ada isnad, laqala man syaa. Nescaya siapa pun boleh cakap. Pasal pentingnya belajar kena ada isnad, talaqi kepada guru. Talaqi kepada guru. Contohlah kalau kita tengokkan macam mana fiqh berkembang, fiqh Syafi'i berkembang di bumi Malaysia. Kan? Di segi fiqh Syafi'i, di segi ahli sunnah wal jamaah di dalam masa kata ahli sunnah Asy'ariyah dengan Maturidiyah. Dan begitu juga kita katakan dalam masalah tasawuf dan sebagainya, kita lebih refer kepada Junaid Al-Baghdadi. Junaid Al-Baghdadi. Kalau kita tengokkan macam contoh, saya buat lakaran, saya suka buat nota, kan? Jumpa di dalam kitab-kitab, kadang-kadang kita tak ingat balik kan, kita buat nota, saya buat nota. Tapi nota ni dah lama lah. Macam contoh kita tengok Imam Al-Ghazali sendiri, dia banyak mengarang kitab. Imam Al-Ghazali zaman dia anak murid kepada Imam Haramain Al-Juwaini. Di dalam madrasah nizamiyah yang diasaskan oleh Imam Haramain Al-Juwaini, antara anak murid dia yang berjaya antaranya ialah Imam Abdul Hamid Al-Ghazali. Hebat dia. Ulama ramai iktiraf dia. Dia menganggapkan sebagai Imam Ghazali ini sebagai ensiklopedia, manusia ensiklopedia. Apa-apa ilmu semua banyak yang dia percambahkan. Antaranya fiqh, dia pakar di dalam fiqh, tapi mazhab Syafi'i. Dia refer kepada mazhab Syafi'i dan dia berpegang kepada mazhab Syafi'i. Fiqh yang itu di segi masalah tauhid, masalah falasifah, banyak antara kitab-kitab dia. Talafut falasifah, menghentam golongan-golongan falsafah yang sesat dan sebagainya, yang dibawakan oleh pahaman Aristotle, Pythagoras dan sebagainya. Seperti macam Ibn Sina dan sebagainya. Dia hentam. Sebab apa? Sebab dia nak meletakkan jarasan yang betul dan sebagainya ke atas landasan yang dibawakan oleh Imam Abu Hasan Asy'ari, guru dia sendiri, iaitu Imam Haramain Al-Juwaini. Antara kita katakan macam mana bumi Malaysia ni terpengaruh dengan mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i ni ramai ulama kagum pada zaman dia. Al-Wasin, Al-Wajiz, Al-Basin, Al-Wajiz, antaranya kitab-kitab. Dia kata apa nama? Anak murid dia cukup ramai, terutama sekali di Mekah, di Madinah, di Mesir, di di Yaman dan sebagainya. Kemudian antara anak murid dia yang ramai tadi kan satu orang. Dalam mazhab Syafi'i ni tadi kan kita maklum,
syarah kepada syarah yang dibuatkan syarah Al-Wajiz, kitab Al-Wajiz karangan Imam Al-Ghazali. Syarah dia tadi ni kan ialah Imam Ar-Rafi'i mensyarahkan kitab Al-Wajiz. Kemudian bawah daripada Imam Rafi'i itu dikarangkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Minhajut Talibin. Bawah daripada Minhajut Talibin, daripada kata pendidikan Imam Nawawi itu lahir satu orang ulama tahun 880 selepas daripada zaman Ibn Taymiyah. Imam Nawawi sama zaman dengan Imam Ibn Taymiyah. Imam yang banyak kontroversi dan sebagainya. Kita tak anggapkan dia sebagai sesat masuk neraka dan sebagainya, tak. Kita berbincang di segi ilmiah, di segi ilmu sahaja. Kita bincang di segi ilmu. Kita tak mengatakan dia tu gini, bukan hak kita. Kita hanya berpandukan daripada ulama-ulama. Itu sahaja. Imam Nawawi sama zaman dengan Imam Ibn Taymiyah. Tetapi kenapa Imam Nawawi tidak pernah mencoretkan lakaran berkenaan dengan firqah? Sebab apa? Imam Nawawi sama duduk di bumi Syam. Bumi Syam. Imam Ibn Taymiyah 7 tahun lari daripada tentera-tentera Tatar dan sebagainya. Tentera Tatar pula. Daripada kerajaan, bapa dia lari. Bapa dia lari sampai menetap di bumi Syam. Tapi dia tidak, tapi Imam Nawawi tidak pernah menakal, maknanya apa? Mengkritik Imam Ibn Taymiyah. Sebab apa? Sebab dia sama zaman. Dan dia lebih tua daripada Ibn Taymiyah 30 tahun, kata ulama. 30 tahun. Zaman tu bukan macam zaman lah ni. Kan dapat maklumat semua dia tumba saja kan. Zaman dulu nak orang sampaikan, kemudian nak catat, nak buat satu kitab, tak ada. Tetapi selepas daripada 200 tahun bangkit seorang imam yang namanya Imam Ibn Hajar Al-Haythami. Di dalam mazhab Syafi'i dia mengarang kitab Tuhfatul Muhtaj. Imam ini antara orang yang paling banyak membuatkan catatan berkenaan dengan apa firqah yang dibawakan oleh Ibn Taymiyah. Itu kata dia lah. Itu kata dia. Kita sebagai orang yang nak jadi orang yang ilmuwan, kita ta'adul, kita kena nilaikanlah. Bukan katakan Ibn Taymiyah semuanya jahat dan sebagainya, dan kita tak katakan dia semua baik dan sebagainya. Kita kena ta'adul. Timbangan rasional akal kita tengok. Kalau orang nak taksub dengan dia, terpulang pada dia. Tapi kalau kita ni ahli sunnah wal jamaah, kita tidak mengecop sampai ke tahap kufur dan sebagainya. Cukup kita katakan ucapan dia, ulama-ulama katakan ucapan dia, ada sebilangan ucapan dia mungkin samalah dengan golongan musyabbihah. Musyabbihah ni apa? Golongan yang mentashbihkan Allah Subhanahu taala. Ada dua firqah. Musyabbihah yang mentashbihkan Allah di segi zat Allah Subhanahu taala sama dengan makhluk yang lain. Zat itu memang keluar daripada Islam lah. Siapa dia? Seperti macam Sabaiyah, Syiah Sabaiyah. Syiah Sabaiyah ni dinamakan sebagai golongan musyabbihah. Sebab apa? Abdullah bin Sabah punya pahaman tadi ni kan. Dia mendakwa, pengikut-pengikut dia mendakwa bahawasanya Sayyidina Ali itu, zat Sayyidina Ali itu sebahagian daripada juz'un ilahiyah, sebahagian daripada juz'u ilahiyah, ketuhanan. Tak sesat tu. Itu musyabbihah ataupun golongan yang menyamakan di segi zat. Tapi yang keduanya menyamakan sifat Allah Subhanahu wa taala seperti macam sifat makhluk. Ya. Dalam golongan Syiah pun ada juga. Dia mengatakan apa? Iradah Allah Subhanahu wa taala dengan iradah makhluk sama. Ilmu Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu makhluk sama. Itu masih lagi ada tapisan dia lagi, masih lagi kita perdetailkan lagi. Adakah ini termasuk dalam Ahlussunnah wal Jamaah ataupun kita terkeluarkan dia? Ulama mengatakan dia terkeluar. Ibn Taymiyah, ucapan dia, makalah dia ada sebilangannya tadi ni kan bersamaan dengan tu. Kata ulama, bukan kata saya. Tapi apa hak saya untuk saya nak menghukumkan? Saya tak menghukumkan. Saya cuma di segi ilmiahnya saya sampaikan begitulah. Jadi kita ni kalau kita nak dapat sesuatu sumber dan sebagainya, kita jangan, yang pertama sekali jangan ta'asub. Asabiah tu jangan, jauhkan sikit. Ta'asub yang boleh merosakkan kita punya cerna minda kita. Kemudian daripada Ibn Hajar Al-Haythami tadi ni kan mengarang kitab Tuhfatul Muhtaj dalam masalah Syafi'i, mazhab Syafi'i. Lahir satu orang ulama, anak murid dia ialah Muhammad bin Abdul Aziz Az-Zamzami Al-Makki. Daripada hasil Muhammad bin Abdul Aziz Az-Zamzami Al-Makki ini lahir satu orang ulama namanya Abdullah bin Salim Al-Basri. Abdullah bin Salim Al-Basri melahirkan satu orang ulama namanya Abid bin Ali Al-Namrusi Al-Bursuli. Daripada Al-Bursuli ini dilahir dua orang ulama. Yang pertamanya Hasanuddin bin Ja'far Al-Palimbang.
Itu termasuk dalam ulama Nusantara kita, ulama Melayu kita, baru dapat ilmu tersebut. Sebab zaman Imam Ghazali zaman 5 hijrah, 5 hijrah, 4 hijrah, 5 hijrah, 500 tahun 500 hijrah kan. Zaman tu Melayu masa tu kat mana? Masih lagi pengetahuan di segi agama tu masih lagi belum kuat. Tapi zaman sampai kepada Abdul Hasanuddin bin Ja'far Al-Palimbangi tadi ni, orang Palembang Sumatera. Orang Palembang, ulama kita ulama Sumatera. Sebab kita satu rumpun. Itu jalur yang pertama. Daripada Hasanuddin bin Ja'far Al-Palembang tadi ni kan lahir satu orang ulama juga, namanya Abdul Samad bin Abdul Rahman Al-Palembang. Kitab yang kita pernah belajar lah, kalau tuan-tuan pernah belajar Siyarus Salikin. Kitab tu Abdul Samad Al-Palembang, ulama Palembang, ulama tanah Melayu kita. Dia menyerap akidah dia, akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kemudian dia punya di segi fiqh dia lebih kepada Asy-Syafi'i. Sebab apa? Dia belajar daripada guru Syafi'i sampai kepada Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ni pula dia belajar daripada guru dia, iaitu Imam Haramain. Imam Haramain ni dia sampai kepada Imam Haramain Imam Haramain disampai kepada Abdul Qasim Al-Isfarini. Kemudian daripada Abdul Qasim Al-Iskafi Al-Isfarini tadi ni kan disampai kepada Abu Ishaq Al-Asfaraini. Abu Ishaq sampai kepada Ibnul Faruq. Ibnul Faruq sampai kepada Abu Hasan Al-Bahili. Abu Hasan Al-Bahili sampai kepada Imam Abu Hasan Asy'ari dalam masalah akidah. Dalam masalah akidah. Tetapi yang kita tahu Imam Haramain mazhab dia mazhab Syafi'i. Mazhab dia Syafi'i, dia belajar daripada bapa dia dan sebagainya. Itu maknanya apa? Daripada situ sampai kepada yang saya katakan Abdul Samad Al-Palembang, satu jalur daripada Al-Bursuli. Dan satu jalur pula daripada Al-Bursuli lahir seorang ulama namanya Muhammad bin Sa'id As-Sumbul, orang Indonesia juga. Daripada Muhammad bin Sa'id bin Sumbul ini lahir seorang ulama namanya Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi. Kitab dia Fawaid Al-Makkiyah, Al-Madaniyah, Fawaidul Madaniyah. Kemudian dia melahirkan satu orang anak murid Jawi, anak murid Melayu, iaitu Muhammad Irsyad bin Abdullah Al-Banjari, yang mengarang kitab yang kita pernah belajar, Sabilul Muhtadin. Itu kitab dia. Dia belajar daripada guru dia. Bukan setakat itu seorang, ramai lagi. Tapi dalam masalah fiqh dia belajar daripada Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi. Kemudian daripada Ibn Hajar Al-Haisami, dia ada dua pecahan dia sebenarnya. Yang tadi tu sampai kepada Muhammad bin Abdul Aziz Az-Zamzami Al-Makki, dan satu jalur sampai kepada Ibnu Khatib Syarbini. Khatib Syarbini kan, kalau budak-budak pondok pernah belajar Khatib Syarbini dalam masalah fiqh Syafi'i. Kemudian Nurul Ali bin Yahya Az-Ziyadi. Kemudian lahir lagi seorang ulama Abdullah bin Hijazi Asy-Syarqawi, mazhab Syafi'i. Kemudian Syekh, dia melahirkan satu orang anak murid namanya Syekh Ahmad Zain Dahlan. Syekh Ahmad Zaini Dahlan kita tahu mufti dalam mazhab Syafi'i, mufti Makkatul Mukarramah. Zaman revolusi, yang katakan zaman kucak kasih zaman tu, yang dibawakan oleh firqah yang dinamakan sebagai firqah Muhammad bin Abdul Wahhab. Muhammad bin Abdul Wahhab. Sebab apa dinamakan firqah begitu? Semua ulama kata begitu. Bukannya ulama Malaysia kata begitu. Ulama yang kita katakan majoriti katakan begitu. Kalau ada firqah tu dia menafikan, tak, kami tak ikut firqah tu, tak apalah, tak ikut, baguslah. Ini cuma nak ceritakan saja. Kita katakan Wahabi termasuk dalam firqah yang tu. Antaranya ulama Najat pun begitu, dia katakan mufti mereka yang sekarang ni pun dia mengatakan fahaman Wahabiyah bersandarkan daripada Muhammad bin Abdul Wahhab. Itu zaman Ahmad Zaini Dahlan adalah ulama yang paling banyak berjuang menentang golongan-golongan tersebut. Firqah dia sahaja. Sebab firqah dia ada sebahagiannya dia cenderung kepada firqah yang dikatakan sebagai Khawarij. Khawarij ini firqah yang ekstrim. Firqah yang ekstrim. Punca dia pada ketika zaman Saidina Ali bergaduh ataupun berperang dengan Muawiyah. Ya kan? Khawarij ni berpegang dengan Muawiyah. Kemudian dah berperang, dah rasa dah kuat sangat, kemudian ramai sangat yang dah mati. Makanya Muawiyah lantik satu orang wakil, Saidina Ali lantikkan satu orang wakil, Amr bin As daripada pihak Muawiyah.
Kemudian daripada pihak Sayyidina Ali tadi ni kan dilantikkan siapa nama dia? Abu Musa al-Asy'ari, dilantikkan. Kemudian helah yang berlaku ketika itu, Amr bin As dia buat helah, kemudian jatuhlah kerajaan bagi Muawiyah. Bila jatuhlah kerajaan Sayyidina Ali. Selepas jatuh sahaja, Khawarij dengan Syiah putus kecewa. Maknanya kecewa sangat-sangat. Khawarij sampai dia menghukum, dia mengatakan, ketika itu mengatakan Ali, Muawiyah, Amr bin As semuanya adalah kafir. Itu ekstrim sangat. Berani dia mengatakan kafir para sahabat. Kafir. Sampaikan dia mengatakan apa? Status dia mengatakan apa? Kalau siapa-siapa yang bercanggah dengan akidah dia, makanya orang itu halal darah dia. Itu maqalat dia. Yang pegangnya ialah golongan-golongan yang ini. Yang saya katakan tadi itu ialah golongan-golongan yang ekstrim di dalam Wahabi. Sebab apa? Zaman Zaini Dahlan, Syekh Ahmad Zaini Dahlan, dia menceritakan fenomena yang berlaku ketika itu. Ramai ulama yang dibunuh dan sebagainya, tanpa dakwa-dakwi, atas alasan satu sahaja, bid'ah sahaja. Takkanlah masalah bid'ah kau sesatkan orang, kau bunuh orang, kan? Masalah bid'ah je. Sedangkan ulama yang dahulu masalah bid'ah tak pernah pun dibunuh. Syiah dibunuh ke? Khawarij dibunuh ke? Mu'tazilah dibunuh ke? Tak. Firqah sahaja kita katakan, ini tak sampai kepada tahap membunuh. Tu nak katakan apa? Terlalu ekstrim. Tapi sebahagian daripada mereka ada yang sedar, ada yang semakin sedar dan sebagainya. Nak buat cara yang lembut. Tapi firqah tetap firqah. Kita tetap konsisten atas firqah. Engkau firqah tu, firqah tu. Makanya kita konsisten mengatakan firqah itu, kalau boleh kita kena jaga-jaga. Kita kena jaga-jaga. Itu kita katakan daripada Ahmad Zaini Dahlan, Mufti Mekah tahun 17. Tahun 17 maknanya ramai ulama-ulama di Nusantara kita banyak belajar di bumi Makkahul Mukarramah. Antaranya Syekh Daud Al-Fatani, antaranya Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatani, antaranya Syekh Ahmad Al-Fatani, antaranya Tok Kenali yang kita tahulah. Antaranya Tuan Tabal di Kelantan, semuanya belajar daripada sana. Makanya dia bawa alik, dia membawakan mazhab Asy-Syafi'iyah. Makanya tersebar kita sampai kepada hari ini, kita isytiharkan sebagai mazhab Asy-Syafi'iyah. Kemudian di Patani, di Filipina, di Indonesia, majoritinya kita menggunakan mazhab Asy-Syafi'iyah. Itu cara-cara macam mana ulama disampaikan melalui daripada belajar talaqi. Berdasarkan daripada kata Ibnul Mubarak, laulal isnad, innal isnada minad-din, sebahagian daripada agama. Walaulal isnad, kalau kita tak ambil cakna berkenaan dengan isnad, kau belajar daripada siapa? Siapa guru kau? Siapa guru kau? Siapa guru kau? Siapa guru kau? Seperti macam riwayat para muhaddisin. Laulal isnad laqala man syaa. Nasi dia akan kata apa yang dia kata. Ambil fikrah ni sikit, ambil firqah ni sikit, fikrah ni sikit. Tu. Kalau kita tengok ulama muhaddisin seperti macam Ibnu Hajar Al-Asqalani, guru dia beratus. Dia senaraikan dalam kitab dia. Ibnu Asakir, dia mensenaraikan, semua senarai, declare. Ulama sekarang kurang nak declare. Sebab apa? Ambil ilmu daripada sumber yang cedok-cedok. Tak berani declare. Kan tersalah sebut, nanti kan sebut nama orang ni kan. Orang ni rupanya nama dia dah naik. Contohlah kita katakan nama dia dah pernah naik. Ulama semua suruh, macam dalam masalah ilmu hadis, ulama bila katakan satu orang yang dianggapkan sebagai lemah sahaja, dhaif sahaja, ataupun orang yang kazab sahaja, dia declare di dalam kitab-kitab dia, supaya orang-orang lain tidak mengambil hadis daripada dia. Sama juga di dalam masalah agama, kata Ibnu Mubarak ditekankan kat situ. Jadi kita ni belajar telakilah betul-betul. Kalau kita tak talaki, makanya ilmu kita dapat tadi kan kita tak tahu sumber daripada mana. Sebab nak lawan 72 golongan bukan mudah. Satu yang Rasulullah mengatakan apa? Yang betul-betul, yang mengikut atas jalan aku dan mengikut jalan atas sahabat aku. Nak lawan dengan 72 golongan yang lain tadi ni kan bukan mudah. Kalau tak melalui daripada manhaj ataupun ilmu ataupun akidah yang betul. Itu kena belajar betul-betul lah. Kemudian kita kembali balik berkenaan dengan, panjang sangat saya berhenti ni. Itu orang kata apa nama, belum masuk lagi sejarah yang secara sebetulnya lagi lah.
Kemudian ada juga yang mentakrifkan berkenaan dengan jamaah. Ahlussunnah wal jamaah, kembali balik jauh soal ni. Jauh sangat dah pergi merewang kan. Baru nak masuk balik dalam kita punya teks gitu. Ada juga ulama mentakrifkan secara kulli, maknanya ahlussunnah wal jamaah. Maksudnya apa dia? Mereka yang berpegang dengan sunnah seperti pegangan para sahabat sebelum munculnya perkara bid'ah seperti yang dilakukan oleh golongan Mu'tazilah, golongan Syiah Rafidiyah ataupun Rafidah ataupun golongan Khawarij. Itu dinamakan bid'ah. Jadi kita gunakan perkataan bid'ah juga, tetapi bid'ah di dalam masalah akidah. Sebab apa ulama dulu ditekankan bid'ah dalam masalah akidah. Tapi dalam masalah ibadah semuanya ikut pada mazhab masing-masing. Engkau Syafi'i, Hanbali, Hanifah, Maliki. Tak ada pula dalam masalah fiqh kita gunakan perkataan bid'ah. Tak benar lagi. Zaman dahulu kalau kita baca kitab-kitab yang dahulu tak ada. Tapi dalam masalah tauhid, masalah akidah, masalah masalah usul, perkataan bid'ah tu jelas-jelas dia menceritakan nama-nama mereka. Antaranya Syiah Rafidah yang ghulat kena jauhkan. Dia gunakan perkataan bid'ah. Sebab apa? Bid'ah yang mereka-reka. Membuat-buat perkara yang baharu yang tidak disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada contohnya. Itu semua sepakat. Bukannya di dalam masalah agama, di dalam masalah ibadat dan sebagainya, itu kita ikut pada mazhab masing-masing lah. Sebab mazhab semuanya di dalam masih lagi di dalam prinsip mengikut daripada manhaj imam-imam masing-masing yang mujtahid, yang semuanya declare itu adalah ikutan yang betul. Janganlah kita ikut sembrono sahaja. Walaupun kita ni orang yang betul-betul membaca hadis, walaupun kita ni orang yang betul-betul membaca. Ibnu Hajar, saya nak katakan Ibnu Hajar dia mengatakan sendiri, dia menjelaskan sendiri. Dia katakan apa? Imam Bukhari, kita tahu Imam Bukhari, Imam Bukhari kalau di dalam masalah fiqh dia boleh lebih banyak daripada di dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, walaupun dia tak katakan aku Syafi'iyah seperti macam Ibnu Hajar, seperti macam Imam Ghazali, seperti macam Imam Haramain Al-Juwaini, dia tak declarekan pada nama dia. Sebab ulama-ulama dulu dia declarekan. Dia tak declarekan Imam Bukhari, dia tak declarekan sebagai Syafi'iyah, tak. Sebab apa? Dia golongan mujtahid. Kalau kita tahu status golongan mujtahid, dia tidak boleh ikut ijtihad yang lain. Tak boleh. Dia mesti kena diijtihad dia sendiri. Tetapi dalam masalah fiqh dia banyak bersamaan dengan mazhab Syafi'i. Itu dalam masalah fiqh. Dalam masalah akidah dia lebih banyak cenderung kepada Ibnu Kulab, Abdullah bin Sa'id bin Kulab yang saya katakan tadi. Dan lebih banyak sama dengan Al-Muhasibi, tapi lebih banyak kepada Ibnu Kulab yang saya katakan tadi itu. Dia tidak bersamaan pandangan dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad katakan Al-Quran ini adalah qadim. Mu'tazilah mengatakan baharu, makhluk. Kata Ibnu Kulab dia katakan apa? Dipecahkan mengikut daripada kata perbahasan kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat kalam kan kita bicarakan sifat kalam lah, sebab Al-Quran tu kalamullah. Makanya dia jelaskan al-kalam tadi, sifat Allah Subhanahu Wa Taala tadi ni kan dia ada dua. Nafsani dengan lafzi. Setengahnya. Bila kita kata nafsani, maknanya hakikat bagi perkataan kefahaman Al-Quran itu sendiri, itu adalah kalamullah. Itu bukannya makhluk, itu qadim. Tetapi yang bersuara, bertulis, lafzi yang kita tulis, cetak dan sebagainya, itu barulah dikatakan sebagai makhluk. Sebab apa? Fahaman Mu'tazilah dia faham yang macam tu. Faham yang katakan Al-Quran yang jenis bertulis. Takkanlah yang bertulis tu dikatakan sebagai qadim. Tapi Imam Ahmad dia beranggapan bahawa kalamullah secara mutlaknya adalah kalam Allah. Dan dia tak ada tafsirkan berkenaan dengan tulisan dan sebagainya. Itu dia katakan zaman fitnah. Kita nak salahkan kepada Muawiyah, kita nak salahkan kepada Ma'mun, direct pun tak boleh juga. Sebab fahaman dia mengatakan Al-Quran yang jenis bertulis tu. Kalau tuan-tuan kata Al-Quran yang jenis bertulis tu, adakah dia qadim atau makhluk? Kita tak boleh nak jawab sebab kita tak ada ilmu dan kita tak boleh pandai-pandai jawab. Kata ulama, walaupun orang kata apa nama Ibnu Kulab berkata begitu, tetapi secara jumhurnya mengatakan tak boleh kita katakan Al-Quran itu sebagai makhluk.
tetap juga konsisten kita kena berpegang mengatakan Al-Quran itu adalah qadim, seperti macam dipegang oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Tetapi dalam masalah pembelajaran kita jelaskan itu tak ada masalah. Al-Quran kalamullah, kalam sifat sebahagian daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah Subhanahu wa taala dipecahkan kepada sifat yang nafsani. Sifat nafsani, kemudian dipecahkan kepada sifat yang lafzi. Yang lafzi kita tak bicarakan di dalam masalah tauhid. Sebab apa? Itu adalah masalah yang dikatakan sebagai kalam yang kata apa ni, Al-Quran itu sebagai Al-Quran yang makhluk. Tetapi yang dimaksudkan kalam Al-Quran itu qadim ialah kalam dalam bentuk nafsani itu sendiri. Sebab apa? Bukan setakat Al-Quran sahaja kalamullah. Injil, Taurat, Zabur macam mana? Itu dikatakan nafsani. Maksudnya apa? Apa-apa yang difahami, yang disampaikan oleh Jibril alaihissalam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita faham, yang diguna pakai ke atas lidah manusia, itu di segi sebaliknya ada nafsani dia, itu adalah kalamullah yang sifat yang qaimatun bizatihi, sifat yang ada di zat Allah Subhanahu wa taala, yang pasti sifat itu tidak akan bersamaan, hulul bersama dengan sifat makhluk. Kalau begitu, ini maknanya dari segi perincian dia begitu. Kata Ibn Hajar Al-Asqalani, dia kata Imam kata apa? Imam Bukhari kalau masalah tauhid dia lebih refer kepada Imam Ibn Kullab. Itu kita katakan berkenaan dengan itu. Tapi kita tengoklah takrifan berkenaan Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam perspektif ini, bagi golongan Ahlussunnah wal Jamaah pada sahabat tabi'in adalah sebenar. Golongan kita pecahkan kepada dua, golongan salaf dengan golongan khalaf. Walaupun golongan minoriti dikatakan khalaf mana ada, tak apalah, dia tak nak pakai, tak apalah. Kita pegang kepada orang kata apa nama, pembahasan ilmu. Ulama khalaf, salaf ialah zaman daripada Rasulullah sampai kepada 300 hijrah. 300 hijrah itu salaf. Selepas daripada itu, ada yang mengatakan sampai 400, tapi kita katakanlah 300 lah. Selepas daripada itu dianggapkan sebagai ulama yang khalaf terkemudian, ataupun golongan yang mutaakhirin. Golongan yang mutaakhirin. Tapi golongan yang mutaakhirin tadi ni kan, dia mesti kena jalan dia mengikuti jalan golongan ulama-ulama salaf. Itu dikatakan bila ulama salaf, sahabat tabi'in adalah sebenarnya pendukung dan penegak Ahlussunnah wal Jamaah itu sendiri. Tetapi kewujudan Ahlussunnah wal Jamaah selepas daripada itu, itu dikatakan sebagai kata apa, zaman khalaf, sebagai kelangsungan sahaja, sebagai kesinambungan sahaja selepas zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Itu. Jadi tengoklah kepada mana sumber yang kita nak dapatkan. Boleh teruskan lagi ya tuan? Cukup jadi kalau kata apa nama, ada lagi satu firqah. Saya nak ceritakan, nak masuk panjang sebab isu-isu akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni banyak kan. Jadi saya nak faham sampai ke semua sekali tu. Ulama tak karang kitab tebal-tebal, ada 1 jilid, ada 2 jilid, nak ceritakan berkenaan dengan ilmu yang asas tadi ni kan. 2 jilid nak belajar pun bertahun. Takkan nak ucapkan dalam masa 1 jam ni kan, mungkin tak masuk akal lah. Jadi saya garapkan kepada tuan-tuan sebagai yang kata apa nama, batu loncatan. Selepas daripada ni tuan-tuan ada kenderaan, ada usaha dan sebagainya, pergilah menuntut. Kenali apa akidah yang kita anuti sekarang ini. Sebab apa? Akidah yang lain mula-mula mengambil kesempatan dan sebagainya. Mula mengambil kesempatan. Kita tengoklah berkenaan dengan orang kata apa nama, banyaklah pesanan-pesanan daripada pada ulama-ulama yang terdahulu. Saya nak ceritakan berkenaan dengan sejarah firqah-firqah di dalam Islam. Tadi secara coretan-coretan sedikit-sedikit. Nak cerita secara detail sangat pun tak berani jugalah sebab tak pandai. Nak cerita berkenaan dengan secara ringkas sahajalah berkenaan dengan sejarah. Tapi kalau tuan-tuan ada masa lah, malam ni kita akan terus kepada sejarah firqah-firqah yang Islam. Saya malam ni insya-Allah lah, insya-Allah kita ada lagi jemputan satu lagi di masjid Air Limau, Masjid Air Limau malam ni lepas maghrib lah. Jadi mungkin saya akan ulang balik sedikit, dan saya akan sambung firqah di dalam Islam lah. Jadi kalau kata apa nama, segala kekurangan tu saya minta maaf lah.
kelancangan bahasa, kelantangan bahasa, kesilapan dan sebagainya, saya minta maaf sangat-sangat. Jadi kalau macam kata apa nama, ada kesilapan di dalam sumber yang saya katakan tadi ni, tuan-tuan boleh refer kepada ustaz-ustaz yang lain lah supaya perbetulkan. Sebab apa, saya ni sebagai manusia, sebagai manusia tak lagi daripada melakukan kesilapan lah. Terutama sekali kalau nak berdepan dengan tuan-tuan ni kan, mungkin sebagai gugup kadang-kadang salah cakap. Jadi apa itu sajalah. Jadi saya sudahi majlis kita ini pada malam ni, insya-Allah lah. Ya. Berkenaan dengan di Kelang. Dan Syiah. Tu patutnya saya nak berceritakan berkenaan dengan firqah yang asas dulu, bermula daripada era awal-awal dulu, berkenaan dengan Syiah, Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah, Musyabbihah. Kalau Wahabiyah ni tadi ni kan, Wahabiyah tadi ni kan, dia terkemudian di zaman mutaakhirin. Zaman mutaakhirin yang digelarkan kepada Muhammad bin Abdul Wahhab, zaman yang dikatakan Syekh Ahmad Zain Dahlan tu, 700 tahun era 17. Itu dikatakan fahaman tu. Tetapi itu hanya sebagai fahaman sahaja. Fahaman sahaja maknanya metodologi ataupun dia punya di segi pemikiran dia campur adukkan. Ada yang refer kepada Ibn Taymiyah, ada yang dia refer kepada Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah kata ulama dia punya maqal ataupun ucapan-ucapan dia hampir sama dengan golongan musyabbihah. Musyabbihah ni bersepah di kalangan golongan-golongan Rafidah pun ada juga, Syiah Rafidah pun ada juga, seperti macam Syiah Sabaiyah. Ada yang mensamakan Tuhan dengan sifat Tuhan dengan makhluk. Itu kita pegang secara asasnya. Wahabiyah ni pula kata apa nama, fikrah yang saya nak katakan kata apa nama, berlainan sedikit yang dibawa. Kalau macam contoh dalam masalah akidah, kita dalam Malaysia ni, akidah kita ialah Ahlussunnah wal Jamaah. Kata Imam Murtada Az-Zabidi, Murtada Az-Zabidi dia mengatakan apa? Iza utliqa Ahlussunnah, apabila itlaq guna pakaikan berkenaan dengan perkataan Ahlussunnah wal Jamaah, maka kena kepada Asy'ariyah dan Maturidiyah. Asy'ariyah dan Maturidiyah. Itu kata Imam Murtada Az-Zabidi, ulama di dalam masalah mazhab Syafi'i. Dalam masalah ilmu tauhid dia pun pakar dan sebagainya, kata dia begitu. Jadi dekat Malaysia kita tadi ni kan, kalau kita tengok dekat Malaysia kita sedikitlah, sebab kita nak terus direct kita tahkimkan ataupun direct kita nak judge Wahabi ni begini tak boleh juga kan. Terkadang-kadang ada ucapan dia yang betul, kita tak katakan dia tu semua sesat dan sebagainya. Dan kita tak katakan Syiah dan sebagainya semuanya jahat Syiah dan sebagainya. Ada perkataan-perkataan dia, pandangan-pandangan dia hampir sama. Bukan kita cedok daripada dia, tapi hampir sama dengan kita. Sama juga macam golongan-golongan Mu'tazilah, golongan-golongan Wahabi dan sebagainya. Ada ucapan dia, pandangan dia yang betul bersamaan dengan kita. Kita tak nafikan ada. Tapi dalam masalah akidah bagaimana? Akidah mereka tidak jelas. Sebab apa? Kalau setakat saya tahulah kan, setakat yang saya maklumlah kan, berkenaan dengan kata apa nama, dia tidak mengguna pakaikan manhaj Abu Hasan Asy'ari dengan manhaj Abu Mansur Al-Maturidi. Itu yang kita tahu. Kita katakan, senang kata ilmu kalam lah. Kita katakan ilmu kalam. Kau kalau dalam masalah akidah, kau macam mana kau buat? Akidah kita, sumber kita kepada Al-Quran dengan hadis. Bagus. Tapi penerangan berkenaan dengan hadis, penerangan berkenaan tafsiran berkenaan dengan Al-Quran tu macam mana sumber dia? Kan? Dia bawa datang ulama-ulama dia. Ulama dia tadi ni kan adakah ma'ruf? Itu kita nak kena tahu.
Tu kita nak kena tahu. Tapi kalau macam tuan kan, kalau tuan kata nak tahu golongan Wahabi ni macam mana, kalau mereka menolak secara total Asy'ariyah dengan Maturidiyah, confirm. Kalau mereka tolaklah kan. Sedangkan kalau golongan yang mu'tadil, golongan ahlul hadis yang sebenar, yang ada pemikiran yang jelas, mereka menganggapkan Asy'ariyah dengan Maturidiyah sebagai manhaj mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Dia tak menolak manhaj tu, dan dia tidak menuduh bahawasanya ini fikrah daripada falasifah berat dan sesat dan sebagainya, tak tuduh. Tapi kalau orang ni dia menuduh, dia menolak dan dia menuduh, begitu maknanya orang itu dah kena, dia punya pahaman dia, akidah dia dah mula, orang kata apa nama, tercemar. Dah mula tercemar. Kalau kita tengokkan mazhab Abu Hasan Asy'ari dengan mazhab Maturidi, kita masuk ke dalam bumi Malaysia, bumi Jawi kita, bumi tanah Melayu kita. Kalau kita tengok pada era 17, contohnya Bukhari Jauhari, dia mengarangkan kitab Tajus Salatain. Dia mengarang kitab namanya Tajus Salataini, ataupun tahta bagi dua orang sultan. Sebab dia asalnya daripada orang sana, India dan sebab India. Kemudian ketika zaman kemajuan Aceh tahun 17, era 17, Aceh memang cukup berkembang di segi orang kata apa nama, ilmu, pemantapan ilmu akidah. Itu zaman dia Bukhari Jauhari, dan kitab Tajus Salatain ini antara kitab yang pertama dalam tulisan Jawi yang ada tuan pengarang. Yang lain tak ada. Macam contoh kita katakan kitab Syarah Jauhara Tauhid. Jauhara Tauhid karangan matan dia ialah Ibrahim Laqani. Ibrahim Laqani ada dalam kitab Jawi Syarah Jauhara Tauhid, tak ada pengarang, tak ada tulis nama pengarang dia. Tapi kitab tu kitab yang dah lama. Kitab tu memang kitab dah lama. Macam contoh kita katakan pahaman yang dibawa masuk juga diserapkan kepada bumi kita ni ialah Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Orang India asalnya, kemudian dia duduk di bawah kerajaan Aceh. Dia menulis syarah kepada akidah Nafas An-Nasafiyah. Syekh Nuruddin Ar-Raniri, seorang ulama hebat, dan dia menterjemahkan pandangan yang dibawakan oleh mazhab Hanafi di dalam masalah fiqh, dan masalah akidah dibawakan dalam mazhab Abu Mansur Al-Maturidi, Maturidiyah baru masuk. Sebelum daripada tu banyaknya yang refer kepada mazhab Abu Hasan Asy'ari yang dibawakan, yang dipeloporkan oleh Imam Al-Ghazali dalam masalah akidah. Imam Al-Ghazali hanya kenal 13 sifat sahaja. 13 sifat yang wajib diketahui secara tafsil oleh masyarakat. Tapi datang daripada pandangan yang lain, Syekh Nuruddin Ar-Raniri ini dia cuba menjelaskan lagi. Sebab apa? Imam Abu Mansur Al-Maturidi bukan terkeluar daripada mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Dia sama-sama memperjuangkan akidah tauhid yang dibawakan oleh sahabat dengan salafus saleh. Makanya pandangan dia hampir sama, ataupun ada yang menyamai dengan pandangan Imam Abu Hasan Asy'ari. Makanya Nuruddin Raniri tadi ni kan, dia menjelaskan sifat tambahan lagi. Pecahan yang dibawakan oleh Imam kata apa nama, Maturidi, ditambahkan kepada 20 sifat. Asalnya 13. Tambah lagi sifat maknawiyah, perbahasan dia dekat situ. Jadi macam saya katakan kepada tuan lah, nak jelaskan secara detail tadi ni kan tak boleh kan, kata apa nama, mungkin saya pun kata apa nama nak dapatkan fakta yang jelas, tapi di segi pengalamannya dan di segi kawan-kawan juga ada juga. Kalau dengar ya Asy'ariyah Maturidiyah, orang ahli kalam, ahli sesat, macam tu lah. Kan ahli dhalalah. Itu siapa yang cakap? Bukan golongan-golongan yang tinggi, golongan-golongan yang baru nak ikut. Golongan-golongan yang baru nak emosional, golongan-golongan yang baru nak kenal Al-Quran, golongan-golongan yang baru nak kenal Al-Hadis dan sebagainya. Ya kan? Mereka inilah yang suka melabel dan sebagainya. Sedangkan yang manhaj kita belajar tadi ni kan ratus tahun, hatta sampai kepada ribuan, 1400 tahun, lebih daripada 1000 apa, satu dekad. Nak bandingkan dengan pandangan yang dibawakan oleh golongan mereka tadi ni kan, walaupun di segi masalah-masalah kata apa nama, ilmu fiqh dan sebagainya, jelas mereka
Ada yang mengikut Hambali, ada yang refer kepada mazhab Syafi'i, ada yang refer kepada mazhab Hanafi dan sebagainya. Tapi dalam masalah akidah, siapa yang boleh jawab? Siapa yang boleh berdebat dengan golongan yang mulhid? Golongan mulhid ni ialah golongan yang tidak percaya kepada agama, yang keluar. Siapa yang boleh berdebat? Kalau tak hasil usaha, ini asbabun, sabab musabab saja. Kalau tak hasil daripada manhaj Asy'ariyah dengan Maturidiyah, inilah yang menjelaskan status Islam itu sendiri. Isi kandungan di dalam Al-Quran itu sendiri. Barulah ramainya orang-orang yang lain faham, kenal Tuhan melalui daripada Al-Quran dan diserapi melalui daripada akal dan sebagainya. Bukan melalui daripada wahyu semata-matanya. Sebab apa? Mereka ini bukan orang Arab. Tak sama zaman Rasulullah. Zaman Rasulullah, sahabat-sahabat semuanya Arab. Balaghah dia, mantik baik, balaghah dia, majas dia, dia punya bahasa seni, bahasa Arab ni semua mereka faham. Bila bacanya Al-Quran, dia tahu asbabun nuzul, makanya tak ada masalah bagi mereka. Dia faham ayat yang jenis macam mana, ayat yang muhkamat, ayat yang mutasyabihat, ayat yang kata mujmal, mu'allaq dan sebagainya, mereka tahu. Macam orang yang bukan daripada bahasa Arab, cuba nak baca tafsiran daripada Arab, tiba-tiba kaedah, kawaid yang dibawakan oleh ulama-ulama yang muktabar, yang ada siqah, yang ada dia punya tariqah dia, mereka tak nak guna, dia guna dengan cara mereka sendiri. Hasilnya terjadinya apa? Terjadinya perpecahan, kekhilapan dan sebagainya. Tak payah cakap banyak-banyak lah, kita katakan antara salah satu perkara yang jadi terpecahnya umat berkenaan dengan perkataan bid'ah tu. Perkataan bid'ah tu cukuplah, kan? Dia momok-momokkan dengan perkataan bid'ah tu. Asalnya ulama dah mentakrifkan, Imam Syafi'i sendiri dia mentakrifkan berkenaan dengan bid'ah pecah kepada dua. Imam Syafi'i, ulama salaf tu. Tapi kalau mereka kata mungkin Syafi'i salah tu, silap tu, kalau dia kata gitu, sebab apa? Sebab dia tak ada jumpa jalan, cari cara jalan yang lain nak mengiyakan dakwah dia mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Nanti masalah lah. Yang kita ni pula acu-acu suka sangat dengan dia punya cara dia dan sebagainya, kita acu-acu suka. Akhir sekali kita terjebak. Sebab ada akal tidak mahu gunakan, menuntut ilmu tak nak dan sebagainya. Dan kita pula dah tahu berat nak sampaikan. Itu masalahnya. Isu yang paling besar berkenaan dengan bid'ah tu, bila dia terjemahkan kullu bid'atin, kullu tu perkataan kullu sahaja, firqah manusia beramai tak percaya, aku tak percaya engkau, kau tak percaya aku, engkau di golongan yang bid'ah dan sebagainya, sesat. Hukum dia sesat, setiap kullu dalalatin finnar, orang yang sesat masuk dalam neraka. Itu orang yang ekstrim di dalam mazhab, di dalam pegangan metodologi yang dibawakan oleh Wahabiyah yang ekstremis. Itu kita nak katakan begitu ke? Sedangkan ulama kita mentarifkan setiap ahli sunnah wal jamaah tidak boleh mengkufurkan sahabat-sahabat yang lain. Kita boleh mengatakan dia sesat. Sesat yang mana? Sesat yang tak sama firqah dengan jama' sawatul a'zam. Itu sahaja. Kita tak ada masalah takfiri ini sama, kita tak boleh nak menghubungkan kufur dan sebagainya masuk dalam neraka. Itu bukan hak kita. Kullu dhalalah, dia tak nak pakaikan dhalalah dekat situ, bukan yang mana dengan makna kullu, bukan maknanya semua dhalah, tapi majmuk maknanya apa? Kebanyakan yang sesat. Ulama sendiri takrifkan begitu, kebanyakannya sesat, bukannya semuanya sesat masuk neraka, kebanyakan. Ada yang bid'ah yang tidak ada zaman Nabi tetapi sahabat buat. Ulama dah letakkan hujah-hujah begini. Dia orang kerja sekarang mengkaji untuk menfatalkan hujah-hujah tersebut. Contohnya hujah berkenaan dengan Imam Sayyidina Umar mengatakan apa? Bid'ah melakukan solat tarawih 20 rakaat dan sebagainya. Hujah tu lama. Sekarang ni puak-puak ini pula dia cuba nak mengkritikkan hujah tersebut. Dia katakan itu standard Sayyidina Umar. Dan perkataan bid'ah yang dimaksudkan Umar tadi ni kan dari segi bahasanya saja. Cara hujah mereka yang ulama tak pernah buat. Mereka discuss sama-sama sendiri, jumpa setiap satu generasi sikit sahaja zaman-zaman, jumpa satu cara untuk nak cuba nak orang kata melepaskan diri daripada perkataan kullu dalalatin tadi ni. Sedangkan kita faham, kalau dia katakan kullu dalalatin finnar,
apa hadis, status hadis yang mengatakan kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fawa akhta. Ada tak lafaz kullu kat situ? Ada. Adakah kullu amrin zibalin, semua pekerjaan tadi ni kan dianggapkan mesti kena baca bismillah? Tak semua ulama letakkan kategori-kategori dia. Ada yang haram, yang jenis aini, diri perbuatan tersebut haram, makanya tak boleh baca bismillah. Kan? Ada yang jenis haram tetapi yang aradi, yang bentuk bukan dirinya asalnya yang haram, tetapi buat perbuatan itu sandaran kepada haram, makanya dekat situ sunat baca bismillah. Seperti macam kita curi air, kemudian air tersebut kita buat air semayang. Perbuatan ambil air semayang itu perbuatan yang zibalin, perbuatan yang bagus di dalam syariat dituntut, makanya sunat baca bismillah. Tapi air itu air yang daripada sumber yang haram, itu dinamakan sebagai haram yang aradi. Berbeza dengan perbuatan zina. Perbuatan zina, diri perbuatan tu zina, makanya tak boleh ucapkan zibalin, tak boleh ucapkan bismillah. Itu ulama dipecahkan. Perkara yang makruh pun begitu juga. Kalau ikut kategori hadis kullu amrin zibalin, semua sekali perbuatan zibalin yang ada sandaran kepada syariat di dalam agama. Dan masalah apa? Wajib, haram, sunat, harus, makruh. Kalau makruh ni pula, ada makruh yang tidak boleh kita membaca bismillah. Ada juga yang makruh yang secara aradinya dekat situ kita boleh baca bismillah. Macam contoh kita panggil apa, air yang musyammas, ataupun kita makan petai, ataupun kita makan perkara-perkara yang makruh. Asalnya perkara itu bagus. Macam contoh air musyammas, air ikut pada horizon kawasan. Kalau macam Malaysia tak ada air musyammas, tapi kalau kawasan dekat Somali ataupun kawasan dekat dengan Sudan, dia ada juga hukum air musyammas. Makruh ambil wuduk dekat situ, kita bacakan dengan bismillah. Sebab apa? Bukan makruh, maknanya apa? Dekat situ dinamakan sebagai hukum yang makruh, yang aradi. Boleh kita baca bismillah dekat situ. Tetapi makruh yang dikatakan sebagai diri dia semakin makruh, contoh kita katakan, minta maaf kita katakan diri perbuatan itu memang makruh. Contoh kita tengok, minta maaf, contoh kemaluan isteri kita, itu perbuatan itu adalah perbuatan yang makruh secara dirinya, maka kat situ tidak boleh kita mengucapkan bismillah. Jadi kalau kita tengok pecahan ulama yang buat tadi ni, makanya kullu amrin zibalin, kullu kat situ bukannya maknanya kullu semua, tetapi kullu dengan makna majmuk, kebanyakan. Kebanyakan dekat situ. Jadi kalau mereka ini antara salah satu yang saya nak katakan berkenaan dengan itulah fitnah yang paling besar berkenaan dengan kullu bid'atin dalalah. Dia meletakkan ucapan tekstual kullu bid'atin dalalah ni tak kena kepada tempat dia. Ulama dulu dia letakkan kepada masalah akidah, Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah dan sebagainya. Tetapi ulama yang sekarang ini dia cuba nak mengalihkan perhatian begitu, tapi dengan sandaran-sandaran mereka. Jadi saya minta maaf malam ni kita sambung pada malam ini, insya-Allah. Minta maaf tuan. Dengan saya tutupkan dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Minta maaf أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا